Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran, yang mana kita sedang bincangkan berkenaan dengan ayat ataupun tafsir ringkas bagi surah Al-Baqarah, potongan yang pertama bagi tajuk yang pertama itu berkenaan dengan keadaan Bani Israel bersama Musa AS. Al-Baqarah 49 sampai 74. Dia kita terangkan itu. Mana siapa-siapa yang start pada awal kelas, di kelas tafsir maudhu' ini kita bukannya tafsir macam konteks biasa, ambil ayat terus cari pengertian macam tu, tak. Bahkan dia akan lihat setiap surah tadi daripada keseluruhan ayat-ayat yang datang. Bahkan akan dipecahkan potongan-potongan tafsiran tadi berdasarkan kepada tajuk dia. Macam Al-Baqarah kan, Al-Baqarah surah yang panjang. Memang kita kata bila orang tu baca surah Al-Baqarah, kalau dia tak belajar tafsir, dia akan terkejut kan, tengah-tengah bincang tajuk sekian, tiba-tiba lompat tajuk sekian. Kan mula kalau kita lihat macam kita terangkan itu, Muqaddimah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 39. 1 sampai 39. Yang mana membincangkan berkenaan dengan tajuk Hidayah Quran, Khilafah Insan. Mana mula daripada ayat 1 sampai 20, orang ceritakan berkenaan Quran dan juga orang yang mendengar Al-Quran ni, apa keadaan mereka. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sampai ayat 20. Start ayat 21, Allah terangkan berkenaan nikmat yang diberikan, kelayakan dia sebagai Tuhan yang patut disembah, jangan disekutukan. Ayat yang ke-30, tiba-tiba dia masuk berkenaan tajuk Adam AS. Sampai ayat yang ke-39. Mana kisah Adam sebagai manusia pertama diciptakan, disujudkan kepada Adam para malaikat. Adam buat dosa dalam kesalahan dalam syurga. Kemudian Allah Taala halau Adam semua sekali, dan dengan Adam dan isteri dia dan semua sekali daripada syurga. Kemudian tiba-tiba habis 39, masuk ayat 40, tiba-tiba tajuk Ya Bani Israel. Kan nampak tak macam pahala pula tengah-tengah cerita kisah Adam, lompat Bani Israel pula. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kan kisah Bani Israel tu, start dari situlah kisah Bani Israel tu. Dan kita sekarang tengah bincangkan. Mana dalam ayat yang ke-40 sampai 48 bincangkan tentang peringatan kepada Bani Israel tentang nikmat Allah Taala beri. Allah Taala ungkit nikmat secara ringkas. Secara ringkas apa yang mereka dapat. Kemudian masuk dan perincian sebahagian daripada nikmat tersebut. Sekarang ni yang kita bincangkan kat sini adalah berkenaan dengan tajuk perincian, apakah detail apa nikmat mereka dapat. Dan dalam membincangkan nikmat mereka dapat ni tadi, Allah Taala berikan panduan kepada kita, gambaran bagi potongan pertama surah Al-Baqarah, iaitu berkenaan dengan kenapa Bani Israel layak ditarik dari mereka khilafah di muka bumi. Diberikan Allah Taala wahyu silih berganti. Satu hari Allah Taala tarik. Kenapa? Dia tak ada benda yang Allah Taala berikan kepada manusia ni ataupun melainkan dengan kelayakan masing-masing. Tak ada Allah Taala tarik ni hidayah kerana Allah Taala saja nak bagi dia sesat. Mesti ada benda yang dia buat yang menyebabkan dia layak untuk benda berkenaan. Macam Allah nyatakan dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka menyeleweng, menyimpang, Allah Taala selewengkan hati mereka. Ni bila Allah Taala sebut berkenaan dengan Bani Israel kan, bila Allah Taala nyatakan Musa berkata kepada kaum mereka, kaum dia kata kau ta'lamu anni rasulullah ilaikum. Kamu tahu aku, kenapa kamu sakiti aku sedangkan kamu tahu aku ni utusan Tuhan kepada kamu. Allah Taala kata falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ayat kelima surah As-Saff. Jadi bila mereka menyimpang, Allah Taala simpangkan hati mereka. Dia bukan hanya semata-mata kerana Allah Taala nak. Memang Allah Taala nak, dia buat apa yang dia nak tanpa sebarang persoalan. Tapi setiap benda Allah Taala buat ni ada kebijaksanaan di situ. Ada ketelitian, ada hikmah, bukannya sia-sia. Tidak ada benda sia-sia. Dan sebab itu kesesatan berlaku pun ada sebab-sebab dia. Sebab itu kita kata macam konteks awal kita kata dalam surah Al-Baqarah tu panjang, tapi dia ada satu pendahuluan, dua isi besar, satu penutup. Yang dua isi besar tadi, isi pertama tu tajuk kita bincangkan sekarang. Itu berkenaan Bani Israel, kenapa mereka layak ditarik dari mereka
kenapa layak dilucutkan oleh mereka ni? Khilafah. Wahyu Allah Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala hentikan. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala bagi pada kaum yang lain? Atas sebab apa? So dengan itulah yang kita sedang belajar sekarang. Mana start dengan itu pendahuluan 40-48, perincian, peringatan. Kemudian masuk pada 49-74, perincian perangai mereka dengan Musa AS. Dan itu yang terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan tajuk bila mana Musa AS memerintahkan mereka untuk menyembelih lembu. Dan kita bincangkan itu kenapakah lembu disembelih. Macam disebut oleh ahli tafsir bahawa lembu tu disembelih kerana apa? Mereka ni, Bani Israel ni pernah mengagungkan dan memandang lembu tu mulia. Maka Allah Ta'ala berikan mereka ni arahan untuk menyembelih binatang mereka pandang mulia. Pandang mulia, pandang agung, Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu. Banyak binatang lain ada. Ayam pun boleh sebenarnya, tapi kenapa lembu dipilih? Memang Allah Ta'ala ada matlamat di situ. Dan mereka pula dalam konteks ayat apa yang kita baca itu, memang itulah perangai ataupun tingkah laku Bani Israel. Bahkan bila kita bincangkan pada awal pendahuluan surah Al-Baqarah, dia kata kenapa surah Al-Baqarah ni dinamakan surah Al-Baqarah, sedangkan ayat tentang surah Al-Baqarah, tentang Baqarah tu pendek je, 68 sampai 74 ayat tentang Baqarah tu punya kisah tu, kisah lembu betina tu, hanya berapa ayat saja, 68 sampai 74 sahaja. Tapi dia merangkumi seluruh konteks surah. Sebab apa? Dalam tu ada perangai Bani Israel, tingkah laku mereka, kemudian tentang tajuk akhirat, kebangkitan semula, kan, dihidupkan balik orang yang telah mati. Kemudian juga dekat dalam tu tunjukkan macam mana keadaan umat Islam, sepatutnya patuh saja, bukannya macam perangai mereka disuruh buat, tapi kalau sekian, tak buat lagi. Memadai sebenarnya dengan lembu betina, tapi dia orang sibuk. Macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, kalau mereka sembelih mana-mana lembu jadi dah. Tapi mereka pergi tanya pula, lembu mana? Musa kata, tak tua tak muda. Dia tanya pula, warna apa? Dia sibuk berkenaan dengan dengan detail, tapi tak buat-buat. Macam separuh orang lah, dia kata solat malam walau 2 rakaat sekalipun, baca surah apa saja nak. Lepas tu, tapi kalau niat dia macam mana? Kemudian kalau dia kata saya buat 4 straight, bukan satu je, bukan dua-dua, tak apa ke? Dia tanya ni, tak pernah buat-buat lagi. Dan kalau kita tanya, dah buat ke belum? Taklah, nak tahu je. Dalam Islam tak ada, nak tahu je. Konteks itu yang kita kata dizahirkan tingkah laku mereka. Antara benda paling besar melayakkan mereka ni, Allah tarik, adalah sebab itu. Sebab mereka ni, mereka minta macam-macam, tapi lepas itu mereka tidak pun datang dari mereka ni keinsafan dengan panduan Allah Ta'ala. Jadi hari tu kita baca kan, walaupun dengan tanda-tanda yang hebat ini, maksud dia batu kan, pasal Allah Ta'ala kata lepas Allah ceritakan tentang kisah mereka ni dihidupkan kepada mereka ni orang telah mati untuk tahu siapa pembunuh. Allah Ta'ala kata apa? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian keras hati kamu sudah itu. Fahiyakal hijarah, maka dia macam batu. Au ashaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Kenapa? Wa innal minal hijarati, kerana daripada batu ni lama yatafajjar minhul anhar. Ada yang mengalir punya sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju min ma', kerana batu ni ada yang pecah-pecah keluar. Ada kadang-kadang batu tu keras, tapi dia boleh lintas tepi sungai. Lepas tu ada batu ni keras, tapi dia terpecah dan boleh keluar daripada celah-celahnya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan daripada batu ni ada yang gugur, jatuh ke bumi ni. Sebab apa? Sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata, wa mallahu bighafilin amma ta'malu, Allah tak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala kata apa? Afatatma'una an yu'minu lakum, adakah kamu rasa tamak untuk mereka beriman kamu? Ini lepas tu baru pindah kepada tajuk umat Islam. Itu akhir ayat Allah Ta'ala terangkan, ya? Jadi dia kata apa? Dia kata ayat ini dan seumpamanya penutup dan natijah pemutus bagi setiap apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Apabila mana telah keras hati mereka, maka tiada faedah dari mengarahkan kata-kata kepada mereka, dan hanyalah tinggal agar diarahkan ucapan kepada orang beriman. Dah terang macam tu, orang tak nak beriman, maka lepas tu Allah mula pindahkan ayat tu. Masuk pada ayat yang berikutnya, orang kata afatatma'una an yu'minu lakum, adakah kamu rasa tamak supaya mereka beriman pada kamu? Kamu rasa nak mereka beriman pada kamu ke? Kamu rasa nak sangat ke? Pasal sedangkan mereka takkan boleh. Dah habis dah pada mereka. Dia Allah tutup dengan ayat 74, 75, masuk ayat lain. Itu berkenaan dengan orang beriman pula. Okey, baik. Dalam ayat yang kita bincangkan itu ayat 49 sampai 74. Apakah pengajaran yang kita ambil di situ? Baik, petunjuk-petunjuk yang diistimbatkan dari potongan ayat berkenaan. Permasalahan akidah.
permasalahan akidah. Menguji Allah hambanya dengan kesenangan dan kesusahan. Menguji Allah Ta'ala hamba-hambanya dengan kesenangan dan juga kesusahan. Pasal bila ada ayat yang kita bincangkan itu, Allah Ta'ala nyatakan wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah ketika mana kami selamat kamu daripada Fir'aun. Mana Allah kata mereka kena kepada kamu dengan sebut buruk azab. Yuzabbihuna abna'akum, mereka sembelih anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka biarkan hidup orang yang wanita kamu. Wa fi dzalikum, pada perkara tersebut. Makna maksud dia ujian dengan perbuatan Firaun ke atas Bani Israel. Dan juga apa? Penyelamatan Allah Ta'ala untuk mereka. Mana kuasa besar dunia ketika itu menindas mereka. Tak ada jalan untuk mereka selamat. Dengan usaha mereka sendiri untuk jihad tak ada dan sebagainya. Dan akhirnya Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan hantarkan Nabi yang bawa mereka lari lintas lautan dan sebagainya. Yang itu adalah apa? Wa fi dzalikum, pada perkara tersebut bala'um min rabbikum. Ada apa? Bala ni bukan lafaz yang bermaksudkan apa berkenaan dengan tajuk jahat saja. Banyak orang salah faham, dia ingat bala ni hanyalah kesusahan. Tak, kesenangan pun bala juga. Kesenangan juga adalah bala. Pasal perkataan bala, ibtala, pasal uji. Ibtila tu adalah ujian, cobaan, bukan bermaksud dugaan, bukan bermaksud hanya kepayahan, juga kesenangan. Dan banyak orang sebenarnya gagal dengan kesenangan bukan kesusahan. Banyak dengan kesenangan, bukan kesusahan. Masa orang susah biasa banyak. Memang kita pernah dengar lafaz macam kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran membawa kepada menjadi kekufuran. Itu kata-kata Ali. Kalau sahih pun itu kata-kata Ali. Kalau sahih lah. Tapi dari segi realitinya Nabi SAW perlihat pada kita, macam pernah berlaku dalam hadis yang sahih, bila Nabi SAW dapat harta daripada Bahrain. Dari Bahrain datang harta. Kemudian bila harta Bahrain sampai, pada solat subuh hari berkenaan, hari sampainya harta tersebut, para sahabat penuh semayang subuh belakang Rasulullah SAW. Rasulullah toleh belakang, tengok diorang ramai. Lepas tu Rasulullah kata apa? Barangkali kamu semua tahu tentang harta Bahrain sampai. Diorang kata, betul ya Rasulullah. Betul, diorang tak ada kata kita kalau cakap itu mana ada. Semalam saya datang, kemana saya datang, bukan pasal ni je kan. Kalau kata, macam buat makan lah kan, ada kenduri makan bersepah orang, tak datang masjid pun datang juga. Macam itulah keadaan dia. Okay. Tapi bila Nabi cakap itu, para sahabat pun dengan apa? Dengan rasa jujur kata ya. Nabi kata, angan-angankanlah, impikanlah, semoga Allah penuhi impian kamu. Tapi Nabi kata, Allah, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Aku tak bimbang kefakiran ke atas kamu. Aku tak bimbang kamu miskin. Aku tak bimbang kamu miskin, Nabi kata. Walakin, Nabi kata, akhsha, aku bimbang, antuftah alaikum dunia, akan dibuka pada kamu ni dunia. Macam dibuka untuk orang sebelum kamu. Lalu kamu berlumba-lumba pada dunia. Macam mana mereka dahulu berlumba pada dunia. Lalu Allah Ta'ala musnahkan kamu, macam Allah Ta'ala musnahkan mereka. Nabi bimbang itu lagi lebih dahsyat. Tapi banyak orang tak faham. Dia ingatkan apa bila demam bala, kan bila dapat harta tak bala pula. Ini nikmat. Salah. Pasal dalam ayat yang Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan tajuk tajuk Bani Israel itu diselamatkan. Wa fi dzalikum bala. Pasal Allah Ta'ala sebut wa idh najjaynakum. Dan tak terkala kami selamatkan kamu daripada Firaun yang mengenakan kepada kamu su'al azab, dengan sebut buruk azab. Yuzabbihuna abna'akum, yang mereka sembelih anak kamu. Mana bila Allah kata lepas tu, dan pada itu boleh balik kepada nikmat Allah Ta'ala selamatkan mereka, boleh balik kepada pengertian ujian yang Allah Ta'ala berikan itu, kesengsaraan mereka diseksa oleh Firaun. Sebenarnya dua-dua sekali masuk. Okey. Dia kata apa? Dia kata mana Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya dengan kesenangan dan kesusahan. Kesenangan akan menzahirkan orang bersyukur dan menjelaskan kedudukannya di sisi Tuhannya. Manakala kesusahan pula akan dibezakan dengannya siapa yang bersabar berbanding siapa yang tak bersabar. Mana dengan kesenangan itu orang bersyukur kita nampak, dengan kepayahan itu orang bersabar kita nampak. Iaitu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, dan juga Allah Ta'ala kata, kami uji kamu bisayyiati wal hasanat, dengan kebaikan juga keburukan, dengan keburukan dan kebaikan. Okey? Wa ilaina turja'un, kepada kami lah kamu akan kembali. Mana Allah Ta'ala nyatakan memang kami uji kamu dengan baik dan buruk. Baik dan juga buruk.
Cuma orang tak sedarlah, dia ingatkan bahawa yang buruk itu saja ujian, yang baik itu adalah nikmat. Salah. Dua-dua sekali adalah ujian. Mana orang tu contoh macam kita tu dapat nikmat ilmu banyak, mana itu adalah ujian. Pasal dia kata, andai kata dia rasa dengan ilmu dia tadi boleh meninggi diri ke atas orang lain, maka dia telah gagal. Syukur dia tadi patut dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan menunjukkan bahawa apa? Dia taat, makin patuh dan sebagainya. Bukan hanya setakat masalah-masalah ni, macam orang yang ada harta juga macam dia akan diuji dengan masalah ke mana diinfakkan. Dia bukan datang hanya setakat kata nikmat, macam nikmat penglihatan. Ada tanggungjawab dia. Orang buta tak ditanya berkenaan apa dilihat. Orang yang celik akan ditanya lihat apa, haram ke halal. Dia datang dengan tanggungjawab. Setiap kali mana orang tu buat satu benda dan dapat kelebihan, maka itu adalah tanggungjawab. Macam datang belajar kan, dia taklim. Lepas tu kemudian tak pandai-pandai. Maksud dia tak apa. Pasal apa? Anda tak pandai, maksud dia anda masih boleh terus belajar dan juga terus belajar dan pahala berjalan. Pasal ganjaran ataupun apa kita panggil apa? Janji Nabi untuk kebaikan tadi kepada menuntut ilmu, bukan berkenaan penghasilan ilmu. Keluar menuntut ilmu fisabilillah, kan menyusui satu jalan untuk mendapatkan ilmu di jalan Allah Ta'ala. Mana bahkan orang tu dimudahkan jalan ke syurga. Tapi masalah hasil ke tidak, Nabi tak cakap apa. Kalau faham, alhamdulillah. Tak faham, belajar lagi sampai faham. Maksudnya bukannya lepas belajar kita akan jadi berjalan air. Itu kan natijah dia. Natijah dia adalah anda akan apa? Makin takut Tuhan ke tidak. Kalau ada hasil, tak ada hasil itu, dan bahayalah. Makin belajar agama, makin tak takut Tuhan, makin tak takut, makin tak ada takwa, maka ada masalah kat situ. Sebab itu kita kata ujian itu berjalan dengan kebaikan dan keburukan, bukan hanya keburukan sahaja. Ini pengajaran daripada pertama berkenaan akidah di situ. So setiap orang yang menjalani kehidupan dunia ni kena faham bahawa setiap benda datang pada dia. Anak lulus periksa 5A ke, itu ujian. Sebab ada orang baru dapat 5A macam, anak kau, anak you, anak ayah. Dia faham tak? Jadi kat situ dia gagal. Nikmat dapat, dia bukan bersyukur, bahkan dia tinggi diri. Lepas tu dia rasa pula dengan 5A anak dia tadi, padahal dia ngajar cikgu tuition, bukan dia. Dia rasa dia pandai didik anak dia. Seorang tegur anak dia nakal, anak you dapat apa? Awak tegur anak saya, dia anak awak dapat apa? Mana boleh macam tu? Nampak tak? Di situ dia kufur. Mana nikmat dapat tapi dia gagal. Itu sebab kenapa bila orang tu dia hantar anak dia belajar, tak pandai ke tu ujian. Dia bukan hanya bila pandai je, ni nikmat. Tak pandai, bila kita diuji dengan anak kita sendiri. Tu yang pandai tadi. Baik tak pandai. Kalau dia kata kita jadi belagak sombong, baik tak pandai. Serius, baik tak pandai. Pasal dalam kisah Musa AS kan, dalam kisah di mana Khidir bunuh seorang budak tu kan, dia kata apa dia budak takkan buat? Dia kata bila Khidir bagi jawapan balik, dia kata amal ghulam, ada pembudak yang bunuh tu, fakana abawahum minai, dua mak bapak dia beriman, fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, kan bimbang dia akan menghirit mak bapak dia kepada pelampauan dan juga kufur. Cara apa? Soalan cara apa? Itu masalah, nak tahu cara apa. Apakah caranya? Orang akan bayangkan dia jahat. Tak. Mungkin dia terlampau baik sangat, terlampau hebat sangat. Bapak dia katakan dia jadi pengasas ajaran sesat. Contohnya, mak ngabah dia jadi supporter pertama. Ini perlu faham, ni konteks yang lain. Jangan pandang dia perompak, mak bapak dia sekian. Tak. Macam mana anak tadi menarik mak bapak dia menjadi apa? Tughyan dan wa kufra. Tagha, melampau, kufr. Macam mana? Dia dua kaedah, dua arah, bukan satu arah saja. Sebab kenapa setiap orang bila nampak anak dia dapat, alhamdulillah. Sudah, jangan macam inilah hasil kerja itu, padahal dia bayar duit je. Cikgu tuition yang jenuh kan ngajar budak tu. Kan bukan tuition, 5 tuition. 5 kelas, matematik 5 kelas. Bahasa Inggeris 3 kelas. Memanglah kita kata kita ada means, ada duit, kita boleh buatlah. Tapi in the end bukannya tajuk tu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Kita lupa diri. Lupa sebenarnya nikmat itu ujian, bala, kesusahan juga ujian. Dua-dua ujian. Bukan hanya bala. Ini akidah. Anda kena faham macam tu. Bukannya benda-benda baik, kebaikan dia happy macam inilah dia. Kat pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hadid ayat 25-26, Allah Ta'ala nyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak menimpa sebarang musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak juga pada diri kamu,
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan dia tak tertulis dalam kitab, dalam tercatat isi Allah Ta'ala sebelum kami menjadikan dia berlaku. Min qabli an nabra'aha, inna dhalika, sebelum itu, 'ala Allahi yasir, di sisi Allah Ta'ala adalah mudah. Mana jadikan satu benda ada tertulis sebelum ia jadi, di sisi Allah Ta'ala adalah mudah. Kenapa? Allah Ta'ala jawab lepas tu, berikan jawapan kenapa dia buatnya tu. Likaila ta'sau ala ma fatakum, likaila, supaya tidak taksau kamu rasa hampa, rasa kan hampa, ala ma fatakum, kepada apa benda yang lari lepas dari kamu, miss kan, refilat merah, miss lah kan, miss lah, macam pelaburan, miss lah, Allah, kalau aku tahu duit aku letak kat situ, miss opportunity kan. Likaila taksau ala ma, bukan rezeki kita lah tu, bila tak dapat tu bukan rezeki kita, bukan sampai dah habis dah. Kalau kita keluar awal sikit tadi, nampak tak keluar? Sedangkan ayat kata, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu jangan apa? Rasa hampa di atas apa yang terlepas dari kamu. Pasal environment tadi Allah Ta'ala wujudkan untuk kita. Hari ni hujan, tak hujan. Hari ni mendung, tak mendung. Panas terik ke tak terik. Hari ni macam semalam kan, petang. Hari gaji, musim gaji kan, akhir bulan. Jam gila kan. Nak keluar dari arah mana? Siapa lintas kawasan jalan utara malah kan? Gila jam kan. Memang juling mata. Nak keluar bercinta tu. Pegang handphone, duduk kat surau, tengok nak keluar tak nak. Cek apa? Wazir tengok jalan. Mana daripada 1 jam untuk 35 km, 1 jam 1 jam apa 20 minit. Tak payah, tunggu jap. Tunggu dalam 20 minit, dia kan turun 1 jam 8 minit. Baru keluar. Itu cara baru sekarang. Malas nak keluar. Tapi kalau semua orang pakai wazir, serupa lah jadi juga. Orang ni pakai semua apa, wazir halakan ke situ, sama lah pula. Tapi lawak je. Tapi cerita dia, maksud dia environment apa akan berlaku. Jatuh tak jatuh kan, kena tak kena, semua sekali benda berkenaan, tak ada dosa pahala lagi. Tidak ada dosa pahala di situ. So maksud dia, Allah kata likaila taksau ala ma fatakum, kamu sebenarnya yang kamu rasa hampa di atas apa yang terlepas dari kamu. Wala tafrahu, sebalik juga, yang kamu bergembira bima atakum, dengan apa datang kepada kamu. Faham tak? Sedangkan ayat awal tu, ayat sebelum dia kata apa? Ma asaba mim musibatin, takkan menimpa sebarang musibah. Ayat sebelum dia kata tak menimpa sebarang musibah di muka bumi, tidak juga pada diri kamu. Takkan kena musibah melainkan telah tertulis. Tapi lepas tu Allah terangkan ayat lain pula, meaning the opposite. Mana kebaikan, supaya kamu tak rasa hampa di atas benda terlepas dari kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tak bergembira di atas benda yang datang daripada kamu. Ikut musibah apa yang kita gembira pula? Musibah apa yang tertimpa kita gembira? Mana ada kan? Tapi ayat tu kata macam tu. Pasal ayat awal kata tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi, tidak menimpa sebarang musibah pada diri kamu. Tiba-tiba ayat berikutnya kata apa? Supaya apa? Kamu tak rasa hampa pada benda terlepas kamu. Okey, kita faham ni musibah. Ini musibah lah, macam terlepas, Allah terlepas, Allah terugi, Allah tersekian kan, terkena sebagainya. Benda yang kita fail, gagal. Contoh macam cek kanser dah teruk, bocor, Allah terlepas. Kalau aku tahu aku cek dulu. Kalau aku tahu, kalau sekian, kalau kan. Okey. Sebaliknya lepas tu, wala tafrahu bima atakum, yang kamu bergembira pula dengan apa kamu dapat. Dapat untung. Wah, jangan seorang tak sayang pula. Jaga-jaga pasal apa? Ya. Dalam konteks ni, macam mana mak bapak yang anak dia tu usaha dengan dadah. Itu sebab kita kata, para anbiya, ada nabi anak dia kafir. Nuh alaihissalam anak dia kafir. Sedih tu timbul. Sedih timbul, berdoa timbul. Kita minta pada Allah Ta'ala, tapi kita redha. Pasal Allah Ta'ala, kita kata, the effort kita buat. Kalau kita tersilap dulu, tak ajar betul, kita bertaubat. Ya Allah, aku minta ampun, aku tak tahu dulu, aku jahil. Minta ampun lah, kalau dosa minta ampun. Bukan dosa macam, apa aku nak buat. Mana boleh, kita tak boleh buat apa. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan kita belajar itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah Ta'ala dengan apa? Sabr, bersabar, wassalah, dan salat. Bukannya yang kita macam Allah setiap hari nangis, tak ada. Nangis tak dapat apa. Faham tak? Mana kita menyesali betul, tapi kena baiki diri kita, itahlah. Kadang-kadang ada mak bapak yang kadang-kadang waktu time zaman muda tu, kiblat pada Amerika Syarikat contohnya. Kan, kiblat dia Washington kan. Kan dia London. Dia ada dulu macam kedutaan Malaysia ada cerita. Dulu dia ada apa? Bila orang tu pergi posting kan, dan hill.
Dan London, Paris, New York. Wah, hebatlah. Kau gimana? Camel Trophy. dia pakai rokok bintang Arab Camel. Kan apa? Rokok Camel kan. Dia ikut apa lah ni lah. Guna betul guna garam. Indonesia kan. Jadi diorang nampak macam bukan pergi sana macam ada kalangan tu mungkin kecil-kecil tu besarkan anak dengan cara yang western style kan. Dan satu hari Allah Taala buka hati dia. Dia tetap kena bergerak. Jangan sekali dia ikutkan hasutan syaitan supaya kekal di atas kesesatan dia ataupun lantaklah dah masuk neraka, biarlah masuk neraka betul-betul. Bukan macam tu cara dia. Ada sometimes ada manusia ni perangai dia tak ada ditunduk depan Allah Taala. Allah Taala bagi pada kita hidayah. Dia bagi kita sedar. Dia nak kita patah balik. Bukan nakkan kita macam lantaklah tu tak ada. Ini kita kat dunia boleh cakap lantaklah, anda kena nanti baru tahu. Tak serius. Pasal banyak orang disalah faham. Dia ingat dengan Allah Taala ni umur amal dengan manusia. Dengan manusia boleh mengajuk dengan mak bapak, lantaklah tak cakap sudah. Dengan adik-adik mengajuk boleh. Dengan Allah Taala tak boleh mengajuk. Anda makan hasil, anda gunakan semua benda barang dia. Ciptaan dia. Mana ada benda anda terlepas? Nak minum air, nak mengajuk dengan Allah Taala, lantaklah sikit tak usah minum air. Lepas tu tak usah sedut udara, tahan nafas. Nak macam mana? Nak melihat, nak menggunakan lagi alat Allah Taala bagi, tapi tak nak balik pada dia. Kenapa? Dia sebenarnya Allah Taala berikan ajar pada kita din Rahman Rahim, din Ghaffar, Ghafur atau Ghaffar. Kan? Dia memang nakkan kita tawab. Dia mahu beri taubat. So patah baliklah. Macam yang terlepas tadi, minta ampun Allah Taala. So apa yang jadi tu doa saja, minta pada Allah Taala supaya ubahkan. Untuk kita pergi cekik anak kita, engkau tak dengar cakap aku kenapa? Tak guna. Nothing. Dah lepas. Lepas itu lepas. Tapi diri kita baiki. Bertaubat dan juga apa? Amal soleh. Buat ganti amal-amal kita yang dahulu dengan amal yang baru. Ganti amalan yang tinggal kita gantikan balik. Buat kebaikan yang baru. Itu cara dia. Bila Allah sebut Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila salihah. Jadi orang bertaubat, beriman, tambah lagi apa? Amal soleh. Yang lepak dengan lifestyle yang sama. Lifestyle sama, lifestyle tukar bukan maksud dia tukar lifestyle kena pakai jubah 24 jam, tak. Dan lepas saya bertaubat pakai jubah, tak. Bukan maksud itu pula, terbalik pula tu. Waktu ni start pakai serban ni, nak pakai serban ni, tapi tak ada ijazah serban, macam mana? Boleh pakai ke tidak? Jenuh pula masalah, salah lagi. Dia masalah penukaran attitude kita, perangai kita pada Allah Ta'ala macam tu. So jadi macam anak gagal ke, anak sekian ke, benda tu ujian Allah Ta'ala. Itu pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita. Anda ada anak kita tak ajar sangat pun, kita jarang berbagi pada dia panduan sangat. Environment kita bagi. Kadang ada anak tu diberi environment yang betul-betul pun, lepas tu jadi penyanyi ada juga. Abah kata masuk surah agama, masuk sekian kan, ajar surah Al-Quran sebagainya. In the end, jeng. Kan ada, betul tak? Tak ada, ni terus terang ni kan, betul tak jadi. Ada yang mak bapak dia hancur lah, mak bapak tak semayang, anak dia balik pada Allah Ta'ala, ada. Jadi maksud dia, itu yang aturan Allah Ta'ala bagi kita. Semua itu ujian bagi masing-masing. Siapa dapat anak tak senonoh, ujian. Pasal dia didik. Kenapa anak-anak jahat? Angkat tangan. Mana ada? Anak gangster kadang pelik juga, ada orang nak anak gangster. Anak dia gaduh kat sekolah kena pukul, besok kau pukul balik. Itu ada juga. Itu lawak jugalah. Benda tu ada dalam masyarakat itu, dia pelik sikit. Dia orang Melayu ni macam tu. Dah perangai. Kalau kena pukul tak ada, lawan balik. Lawan balik kan. Kau tak lawan, kau balik rumah aku rotan kau. Kata dia anak dia macam tu lah. Dia terlawak sikit lah. Tapi konsep dia macam tu. Sebenarnya anak kita macam mana tu, itu ujian Allah Ta'ala. Pasal setiap orang ada karakter. Tapi mencorakkan dia, kita kena corakkan. Corakkan dia, halakan dia kepada tempat Islam, halakan dia kepada suasana Islam. Sekat daripada dia segala benda-benda yang tak elok. Kan? Sekat. Jangan berikan dia peluang untuk benda-benda yang tak elok. Itu kerja kita. Itu kerja kita. Kalau dah terlepas, kita bertaubat. Ya Allah, aku tersilap. Dah. Jangan boleh macam, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Bukan mengeluh. Mengeluh tak sampai ke mana. Jadi maksud dia, dua-dua sekali. Ini akidah. So, bila kita berjalan kat dunia ni, pasal apa benda penting? Pasal banyak manusia salah faham tentang ujian kesenang-kesusahan ni. Dia ingat bila dia tak nak Allah, semua senang kat hidup dia. Tak. Dia bukan senang. Sebenarnya jadi ringan. Mungkin orang tu makanan tak cukup, tapi dia happy. Dengan orang yang banyak makanan tapi tak happy pun ada juga. Pasal hati manusia ni ketenangan dia balik pada Allah Ta'ala. Dia beri ketenangan pada orang yang dia nampak cukup. Saya tengok macam dulu kat Perak tahun 92, 93 kan. Mana orang kat Kuala Lumpur ni gaji 1,500 tak boleh, tak cukup. Dan sekarang tak cukup lah, 1,500 lagi tak cukup. Okay. Ketika tu dekat Perak kan, dekat Bagan Datuk tu, saya belajar kat sekolah, kat Alun Masyariah Bagan Datuk. Di sekolah tu, guru-guru dia bagi gaji sikit je lah, 300 lebih je. Tapi
Tapi dia happy je. Hidup tak cukup duit ke apa, macam Allah bawa kami sekian ke merangkak kat tanah ke, tak ada pun. Happy. Sihat, anak ramai pula. Tak cukup pula duit. So, kita pelik kan, kita macam pasal kadang-kadang mencukupkan keadaan kita ni Allah Taala. Tu yang kes yang macam solat duha tu kan. Bila Allah Taala kata Allah Taala cukupkan keperluan, bukan masalah Allah Taala jadikan kaya. Ada orang salah faham kata buat solat duha kaya. Reka doa baru pula. Sedangkan sebenarnya tak ada sebut situ. Hadis yang datang kata Allah Taala cukupkan keperluan dia. Cukup keperluan tadi bukan semestinya melimpah. Cukup keperluan maksud dia cukup, ada. Tak ada, takut tak ada kurang. Tengok ni, rumah ada, sekian ada. Itu bukan maksud kaya. Cukup keperluan. Mungkin keperluan dia hanya setakat dengan sewa rumah. Dia mungkin tak nak bagi pada lain. Kadang-kadang ada orang kata macam saya dah beriman tapi saya tak dapat rumah sendiri lagi. Mana ada konsep itu? Faham tak? Konsep mungkin satu masa nanti mungkin ada rumah lagi elok untuk anda beli. Allah Taala aturkan macam tu. Itu tajuk dia. So kena belajar untuk pandang Allah Taala punya pemberian anugerah tadi baik atau buruk tu sebagai ujian. Dan Allah Taala tahu mana patut mana tidak. Kalau kita kena muamalah ini akidah. Kalau dia kata orang tak faham macam ni, dia masalah. Sebab banyak orang dia sangkakan kalau lepas belajar agama sekian masuk situ tak ada dah musibah. Salah. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Asyaddun nasi balaan. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang paling teruk kena bala ni adalah para nabi. Paling teruk kena bala ni para nabi. Nabi kata aku demam 2 kali ganda daripada kamu. Mana ada seorang sahabat tu pegang badan Rasulullah ketika Rasulullah demam. Panasnya Rasulullah. Rasulullah kata aku demam 2 kali ganda kamu. 2 kali ganda. Dia memanglah kita berikan wahyu itu sebagai anugerah Allah Ta'ala, tapi burden dengan wahyu tadi pun dia datang. Paling teruk kena bala. Paling teruk kena bala. Yang kita duduk macam happy macam kau jadi wali ni best ni. Minta ni dapat, minta ni dapat, minta ni dapat, minta. Ya faham tak dari kepala kita. Minta ni dapat, minta. Semua orang bayang macam tu. Seorang bayang macam tu. Macam Uwais Al-Qarni kan, kita kata doa dia makbul. Tapi dia tak pernah doa untuk diri dia jadi kaya. Ketika Omar jumpa dia, lepas dah disembuh dia dari sopak kan, Omar jumpa dia jadi penjaga unta ataupun kenderaan bagi kabilah yang datang daripada Yaman. Bukannya datang sebagai tuan kabilah, bukan sebagai ketua kabilah. Kita bayangkan bila orang tu doa dia makbul, semua benda dia dapat. Tak, bila Allah Ta'ala jadikan orang tu cinta pada Allah Ta'ala, dia tak nak semua benda-benda tu tadi. Dia hilang, benda tu nampak tidak penting. Tapi kita tak, kita penting ni, macam benda ni, macam-macam benda kita akan minta. Semua benda duniawi. Itu masalah dia. So konsep ni kita faham, macam kita terangkan dahulu kan. Apa wanita yang zaman Rasulullah SAW dahulu dia sawan. Sawan kan, dia sawan, dia sakit, dia sawan, kain tersilap. Dia jumpa Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, ini aku sawan, kain aku tersilap. Doa Allah Ta'ala supaya sembuhkan aku. Rasulullah kata, aku boleh doakan kau dan kau sembuh, atau engkau sabar dan aku jamin untuk kau syurga. Dia kata Rasulullah, macam tu aku sabar, tapi doalah supaya jangan kain aku tersilap. Betul, Nabi pun doakan. Lepas daripada Rasulullah wafat, para sahabat tunjuk wanita tu tadi sebagai ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang macam mana? Kita bayangkan ahli syurga macam mana? Kan pakai baju putih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan betul tak? Kita bayang macam tu. The idea of kan. Jadi sawan. How can macam mana kita nak interpret? Masukkan serentak. Mesti kita macam mana? Sawan. Tuhan sayang dia, Tuhan biarkan dia sawan. Faham tak? Kita akan ada idea macam tu. Ini jaminan ahli syurga Rasulullah SAW. Nabi jamin dia syurga. Mana dalam mata pakasar kita nampak orang tu kurang. Tapi dengan kekurangan kita tak berikan kelebihan di akhirat. Siapa lagi untung? Kita dapat semua benda, tapi kita kurang akhirat. Ataupun apa? Dikurangkan sikit kat dunia, tapi dia tak disempurnakan akhirat. Mana nak? Itu sebab kenapa kita kata jangan bayang macam tu. Memang ada para sahabat yang kaya, macam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan? Sampai sekarang kaya, kekayaan dia tadi berjalan, bergerak, menanggung anak yatim, menanggung wanita-wanita janda dan sebagainya, masjid-masjid. Uthman bin Affan punya duit sampai sekarang bergerak. Berapa tahun, berapa ribu tahun dah, kan 1400 tahun lebih. Jalan lagi duit dia, masuk sampai sekarang. Ada account bank lagi. Pasal ada penjaga dia ada wakil yang menjaga harta dia. Harta wakaf ni dalam Islam tak boleh diberi. Tak boleh mana sewa wakaf kan? Contoh sewa wakaf ni. Tak boleh yayasan bagi pada orang, sedekah pada orang, hadiah pada orang. Tak boleh. Tapi masyarakat zaman kita sekarang semua kan duit. Projek nak buat kat tanah ni, tapi wakaf ni macam mana nak ambil tanah dia? Cari ustaz kata halal. Buatlah tengok. Ini masalah yang berlaku sekarang ni. Dia kata macam mana nak halalkan benda berkenaan. Di sana tak halal kan? Benda tu wakaf lah. Berjalan sampai kiamat. Pasal dia bagi intifak hasil tanah tadi
akan diagih ikut apa orang tu wakafkan, kepada pelajar agama ke, pelajar pada anak yatim ke. Tapi yang harta asal itu tak boleh dicuik. Dia tetap milik orang mati tadi. Pengurus mungkin dapat ambil imbuhan dan sebagainya, tapi tidak boleh hak milik itu dipindahkan selama-lamanya sampai kiamat. Tak boleh diberikan, tak boleh dihadiahkan, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita kata, tapi kita ada ustaz kata boleh. Ustaz kata tak boleh halalkan benda berkenaan sebenarnya. Ni wakaf. Saya dia macam tu sekali. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia seorang tapi dia dikenali kaya dia tadi sebab apa? Infak dia. Infak yang dia buat. Infak yang dia buat oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berjalan, memang kita nampak. Pernah sekali peperangan nak keluar, dia tanggung semua tentera, kenderaan dan senjata, makanan dan sebagainya. Itu kita nampak dengan kekayaan dia. Dia macam kadang dia kata macam itu bukannya masalah dia mana dia terima ujian Allah Taala dengan harta, dia tunaikan tanggungjawab harta tadi. Buat, dia tunaikan. Banyak orang yang tak tunaikan hak harta tadi. Harta tu ada hak. Macam anda ada mata. Apa hak mata anda? Hatta jalan pun ada hak. Jalan kan, kita lepak tepi jalan. Jalan pun ada hak. Yang tak dibenarkan orang tadi lepak tepi jalan kecuali dengan menunaikan hak jalan. Hak-hak jalan. Mana itu konsep yang kita kena faham. Dan setiap benda ni ada hak dia. Jadi kalau yang Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, hak tadi tolong jaga. Jadi dengan sebab itu kita tak kira baik atau buruk, dua-dua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah, pegang. Jangan sampai kita tersilap. Salah faham kita kata kalau beriman kenapa tak jadi? Jangan. Macam sering keluar dalam mulut orang kafir, orang yang tak percaya Allah Ta'ala. Dia kata apa? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan tsunami jadi? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tak selamatkan baby tu yang kena campak longkang tadi? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan... Mana ada macam tu? Allah Ta'ala jadikan benda tu ujian, kesusahan, kesenangan kepada siapa sahaja sebagai ujian untuk menguji dia. Itu je. Tak ada lebih dari itu. Ya saya? Kalau orang tu dapat nikmat bersyukur, kalau dia kena ujian bersabar, ya dekat. Tapi kalau dapat nikmat dia kufur dan dia berlagak sombong dan sebagainya, maka dia akan makin jauh. Kalau dia kata dia kena ujian kesusahan, dia bukan bersabar tapi dia mengeluh dan juga menyalahkan takdir dan sebagainya, maka dia kufur. Dia makin jauh. Mana dua-dua. Tapi normally pada orang yang kesusahan ni yang banyak, kita nasihatkan supaya apa? Bersabar. Banyak orang nasihat bersabar, dia bersabar. So akhirnya dia dapat dah berjaya lah. Normally orang yang kena ujian kepayahan ni mudah berjaya. Sebab kenapa Nabi kata dalam syurga nanti banyak orang miskin dan lemah. Nabi kata aku lihat dan aku intai dalam syurga, dan aku dapati kebanyakan ahli dia adalah orang miskin dan lemah. Sebab apa? Bukan kita nak mati miskin kan, kita kata. Tapi maksudnya minta jadi miskin. Tapi masalah dia pasal dengan kepayahan tadi, mulut sering berdoa, mulut sering meminta. Orang yang biasa banyak cukup, dia tak nak doa. Dia kurang doa pasal dia rasa benda tu adalah blessing. Ini apa? Bestowed. Dia kata kan, benda ni blessing from Allah upon me. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala tengah uji dia. Allah Ta'ala uji dia dekat situ. Bukannya Allah Ta'ala berikan semata-mata beri. Tak, Allah Ta'ala beri ujian. Tengok kita buat apa dengan benda berkenaan. Berikan kita penglihatan. Tengok kita gunakan penglihatan untuk apa. Pendengaran, guna untuk apa. Pasal orang lain ada yang gunakan untuk kebaikan dan keburukan. Semua. Jadi sekarang ni kedudukan kita di mana? Ini akidah. Kalau kata orang tu gagal, gagal lah. Kalau untuk fikir sentiasa nak buatkan kerana Allah Ta'ala, dan dia akan dapat hasil yang sama. So konsep kehidupan harian kita, suami gatal bini degil ke apa sekali sebagainya, itu semua ujian. Jangan cakap apa salah, aku tak baca zikir apa menyebabkan suami aku macam ni, ayat apa patut aku sembuh supaya dia dengar cakap aku. Tak ada. No such thing. Doa pada Allah Ta'ala, bersabar doa. Kalau bini pula degil pun suami macam tu juga, doa dan bersabar. Nasihat. Itu cara dia. Bukannya kita kata dalam konsep ni tadi, orang tu dia boleh ada idea macam apa, benda tu terus jadi. Tak. Allah Ta'ala boleh berikan kepada kita apa dia nak, bila dia nak, siapa dia nak, semua dia bagi. Baik ke buruk, itu hak dia. Sebab so, manusia yang belajar akidah dengan betul, dia akan sentiasa senyum. Kan? Pasal Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Dia takkan kata, kalaulah aku sekian, kalau aku lewat sikit, kalau aku tak pergi hari ni, tak adalah aku accident. Kalaulah aku tak sekian, tak adalah aku accident. Kan? Macam contoh dan accident. Accident lah. Allah Ta'ala beri kepada siapa dia nak. Dia nak, takkanlah nak pergi mengajar agama, tiba-tiba jatuh accident. Ustaz Fadil berkali-kali. So, dia ustaz kita ni kan, ada 3-4 orang. Saya antara je lah. Maksud dia kadang bila orang bising, Ustaz pergi bawa kereta lah, kenapa Ustaz bawa motor? Minyak kereta tak ada accident kan soalan?
Tak ada accident kereta 5 saat dari sekarang. Mana ada, sama je. Cuma masalah kena tak kena tu je lah. Kan? Maksud dia, masalah Allah Ta'ala beri peringatan pada kita, peringatan orang lain. So dia tak adalah manusia tadi macam kalau sekian, lepas tu yang best apa? Ada orang kata, wah, apa luka juga kata luka, orang sujud kat kaki pula. Kan jatuh tak luka langsung. Wah, astagfirullah. Sujud kat kaki ustaz tu. Jatuh motor tak ada benda kan. Oh, elok aje, tak ada sikit pun. Tak ada cala, tak ada apa. Sujud kat kaki yang masalah juga. Jadi benda-benda macam ni masyarakat kita ni pelik tau. Yang apa faham? Saya ingat tu ada seorang guru silat. Dia kena langgang kereta api. Kan dia ditempang je, tak putus pun kaki. Sampai sekarang orang duk pergi rumah dia. Dia faham tak? Dia konsep dalam Islam ni kena ni sikit. Allah Ta'ala berikan bala ni ujian. Bala ujian. Tak kira baik ataupun buruk. Sama saja. Di sisi Allah Ta'ala sama saja. Attitude kita terhadap benda berkenaan, itulah yang kenapa? Dosa, pahala, darjat, kehinaan. Situlah datang dia. Tak lebih dari itu. Jelas? Yep. Saya nak tanya. Ayat ni kalau macam mana kita nanti sesaran tu kita minta dengan sabar dan dengan semayang kan. Terus? Maknanya dalam konteks ni semayang tu maknanya kita minta sesuatu kepada Allah. Bukan. Ni cerita dia. Macam Nabi SAW, Rasulullah SAW bukan bila ada hajat. Rasulullah SAW dia contoh macam bila ada saja ke benda-benda besar. Benda-benda besar berlaku, Nabi akan solat. Nabi akan solat. Bukan solat hajat. Orang kita dia kata, solat hajat ni. Tak. Bahkan Nabi SAW membiasakan baca para sahabat Nabi SAW. Bila mereka sendiri, mereka akan solat. Macam itu sebab mereka, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatih, ayat terakhir, surah Al-Fatih. Apa surah Al-Fatih punya sifat? Cerita tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah kata apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Orang-orang bersama Muhammad ni, asyidda'ul kuffar, tegas atas orang kafir, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antara sama mereka. Tarahum ruka'an sujjadan. Kamu lihat mereka ni banyak rukuk, banyak sujud. Ni perangai para sahabat. Banyak rukuk, ada kosong rukuk sujud, ada kosong rukuk sujud. Bukannya kita ada kosong main game. Kan ada kosong kan? Faham tak? Diorang tak ada masa kosong rukuk dan sujud. Masa kosong dia rukuk dan sujud. Tarahum ruka'an sujjadan. Kamu lihat mereka ni banyak rukuk, banyak sujud. Kita memang tak nampak para sahabat Nabi, tapi Allah Ta'ala berikan karakter diorang. Muhammad, orang bersama dengan Muhammad ni tegas kat orang kafir, berkasih sayang sama mereka. Mereka ni kau akan lihat banyak rukuk, banyak sujud. Faham tak? Itu konsep dia. Bukannya maksud dia hanya bila ada hajat saja. Bahkan kita kata adab kita berdoa. Kita buat solat tadi, solat sebagai the state of the highest state kita terbaik adalah solat. Contoh macam baca Quran. Di mana tempat terbaik? Tepi kubur ke? Kan dekat masjid kan, dalam keadaan solat. Tu Nabi SAW dalam solat, bagi dia akan baca surah-surah yang panjang. Sebab membaca paling elok tempat membaca Quran adalah dalam solat. It's the best. Sebab itu kita kata bukanlah kaitan dengan tajuk masalah bila kita kata nak minta dengan solat tadi kita nak minta apa? Nak minta hajat. Tak payah. Tanpa solat pun Allah Ta'ala akan berikan. Begitu adalah maksud dia the state of sabar. Sabar tadi bertahan diri, jangan mengeluh, jangan keluh kesah, jangan kata apa salah Allah Ta'ala, tak. Tahan diri kita dari berkata-kata bukan-bukan. Tahan kita dari marah-marah. Tahan diri kita daripada sekian. Kemudian balik pada Allah Ta'ala. Dia sebenarnya relate pada satu benda, tahan diri kita. Kedua, sentiasa meminta-minta kepada Allah Ta'ala. Itu gambaran tentang solat tadi. Macam kita kata macam surah Al-Baqarah lah. Allah Ta'ala nyatakan apa? Allah Ta'ala sebut apa? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman ni, orang yang bertakwa ni adalah orang-orang yang mendirikan solat. Kan? Okey, guna dengan apa dan apa kami berikan mereka apa? Infakkan. Itu gambaran berkenaan dengan tajuk apa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dia bukan setakat relate kepada tajuk masalah perbuatan itu. Maksud dia sabar, tahan diri kamu dan kemudian apa? Balik kepada Allah Ta'ala. Itu maksud sebenar. Bukan relate berkenaan dengan ada solat khas, tak ada. Ada kali Nabi SAW dengan para sahabat bila hujan tak turun, Nabi SAW buat banyak keadaan. Ada kali Nabi doa je, Nabi tak solat pun. Ada kali Nabi doa, saya tak solat. Ada kali hari yang Nabi ajak para sahabat keluar solat. Ada. Untuk istisqa, minta hujan, banyak keadaan. Atas mimbar Nabi pernah buat, doa saja Nabi pernah buat, solat bersama para sahabat Nabi pernah buat. Umar ketika zaman dia buat apa? Dia panggil Abbas bin Abdul Muttalib tanpa solat. Dia letak Abbas satu tempat. Kemudian dia kata, Allah, kami dahulu berdoa minta hujan dengan
nabimu. Sekarang yang minta hujan dengan bapa saudara nabimu. Wahai Abbas, doa. Abbas pun doa, angkat tangan, hujan turun. Bukan masuk kubur. Dia kubur Nabi ada situ, tak ada kubur Nabi. Ya Rasulullah, ya madat, tak ada. So, seriously kan, kita kata dia minta pada Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, yang kalau kita kata dia sahabat yang baik, yang mulia, tapi kalau ikut dari segi masalah fiqhiyah, kefahaman fiqh, kita tak balik pada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan makanya dia bukan guru Al-Quran. Ubay bin Ka'ab ada, Ibn Mas'ud ada. Kenapa Umar ambil dia? Pasal dia adalah keluarga Rasulullah SAW. So, tolak ke situ, tapi dia hidup. Bukan dia dalam kubur, minta keadaan dia dalam kubur macam, hei Tuhan, kejap lagi insyaAllah kita ada kelas berkenaan dengan apa kesesatan ahli kubur, apa golongan kuburiah, golongan yang biasa penyembah kubur. Dia nak sebut penyembah kubur tu buruk sangat tau. Golongan suka kat kubur je. Pergi kubur buat apa? Doa kat situ, dengar kata ni kubur wali kan. Jadi dia maksudnya dia suruh Abbas doa. Maksudnya dalam konteks tadi, untuk minta hujan, anda boleh solat dan minta hujan. Solat minta hujan, doa. Kemudian ada khutbah dan doa. Kemudian anda boleh atas mimbar je. Imam tu atas mimbar, doa je atas mimbar. Kali-kalinya bahkan kita kata tidak mesti dengan satu bentuk. Dengan sebab itu kita kata meaning ayat tadi, ayat wasta'inu bisabri wassalah, bersabar, tahan diri, jangan cakap benda kebukan, jangan mengeluh, jangan sekian, tahan. Pasal benda dalam hati kita selagi tak keluar, tak ada benda. Dia macam najis lah. Selagi dalam perut tak najis lagi. Dah gluk-gluk-gluk dah perut kita, gluk-gluk-gluk, selagi tak keluar, anda tak batal wuduk. Dia keluar saja pun kena. Macam dengan masalah benda dalam hati anda berada dalam hati ni macam-macam benda nak cakap. Geram sangat orang terlanggar kereta kita sebagainya kan. Tahan. Boleh tak jangan cakap apa? Senyap. Jangan cakap. Sebab cakap kita cakap tadi kereta tak betul balik pun. Asal awak langgar kereta saya. Bukan macam kereta terkembik ni. Tahu tak? Kereta tak elok balik. Lampu berkecai takkan jadi semula. So kenapa mengamuk? Tahan diri, tahan. Mulut jangan cakap apa. Itu kita. Ibis sabri. Tahan mulut, jangan cakap. Kemudian apa? Balik pada Allah Ta'ala. Wassalah. Tempat terbaik kita balik pada Allah Ta'ala adalah solat. Kalau ada lah kan orang-orang baik sangatlah kan. Boleh lah. Doakan apa? Doakanlah orang kita diberikan sesama kita. Boleh lah. Kita kata kerana para sahabat Nabi SAW dahulu jumpa Rasulullah SAW, minta Rasulullah aku rezeki. Macam wanita yang tadi datang, wanita yang sawan. Jadi kan dia jumpa Rasulullah, dia minta, ya Rasulullah doakan untuk aku. Yes? Kan? Sayyidina Umar kan dia mintakan doa makbul doa ni. Iwis. Tapi minta apa? Minta ampun je. Kalau ikut kita macam ampun je, banyak lagi benda nak ni. Betul tak? Faham tak? Kalau ikut kita banyak lagi benda lain nak minta. Tapi Nabi SAW ajar kita, ni adab. Kalau anda betul jumpa orang makbul doa, cakap pada orang berkenaan, wahai Tuhan, Haji, doa kepada Allah Ta'ala supaya ampunkan saya. Itu je. Itu paling besar yang Nabi ajar. Nabi tak kata macam minta hajat macam-macam. Tak ada. Datang kita macam-macam. Nak anak lulus profesor, nak anak jadi engineer. Tak, konsep kita kena belajar. Jangan utamakan dunia. Kan belajar dah tahu ini pelik ni. Tasawuf dah. Kan guling-guling pakai jubah putih, guling-guling dah selempang banyak besar. Kenapa tak balik pada tajuk asas? Anda diampunkan dosa, segala benda Allah Ta'ala akan berikan. Itu kunci dia. Kadang-kadang kita ni kotor sangat, tak bersih, Allah Ta'ala tak pandang kita. Tapi ada orang minta kepada Allah Ta'ala untuk ampunkan kita, bersih kita dosa. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala tengok kita tau. So what's the key? Betul tak key pasal? Siapa tak boleh orang ajar bukan buat amal ini dapat ini, amal ini dapat ini. Tak ada, tak penting pun. Kalau tahu orang tu makbul doa, first thing jumpa dia minta pada dia apa? Astaghfirullah, minta ampun. Kalau betul kita tahu dia makbul doa. Tapi tak, ni Tu Haji, saya ni ada penjagaan ni, macam mana doakan saya? Yelah, tapi kita kata dah hilang lah kat situ kedudukan. Mana kita boleh doa sendiri sebagainya. Tapi yang paling besar, yang penting adalah keampunan dosa. Kalau diampunkan dosa kita, semua akan berjalan. Mintalah apa saja. Terdetik hati kita, tak akan bagi. Ada seorang ibu, anak dia macam jauh daripada Islam tau. Bila dia nasihatkan anak dia, dia still tak nak dengar. Sampai satu tahap tu, dia minta supaya Allah bagi ujian dekat anak dia, ujian buruk supaya anak dia sedar. Salah. Sebab apa? Dia buat macam tu, kena lumpuh. Kenapa? Kena tak nak bagi lumpuh. Macam mana? Tak
anak dia. Kalau kita jangan minta benda pelik. Kalau kita minta ujian, define ujian tadi kita tak tahu bentuk macam mana. Kalau dia kata Allah Ta'ala bagi lumpuh, dan lepas tu dia menyesal pula doa. Kalau tergolek lah anak dia kan tinggal lumpuh je dengan entah itu. Lumpuh, anak tu lumpuh dengan ujian Allah Ta'ala masa anak kena lumpuh dulu baru sedar. Dia nak akan macam tu? Itu yang kita kata kena jaga-jaga sikit mulut. Pasal apa tau? Pasal dalam konteks dia minta sebab Allah balikkan. Jangan minta ujian berat pada anak-anak kita. Pasal itu macam kita nampak orang tu jahat. Jangan, ya Allah, pergilah dia musibah sampai dia sedar. Salah. Jangan macam tu. Itu doa yang salah. Kalau dia kembali dengan tanpa musibah. Allah Ta'ala pandu manusia kepada kebaikan balik. Ada dengan musibah, dengan tanpa musibah. Dengan tanpa ujian berat, ujian kepayahan. Ada yang dengan ujian kepayahan. Ada orang kena stroke baru taubat. Ada orang tanpa stroke dia bertaubat tu tak? Kena stroke kekas, lepas tu masuk hospital, taubat. Ada orang tak kena stroke, dia bertaubat. Faham tak? Tanpa stroke, maksud dia tanpa musibah berat, ujian payah, menyusahkan orang lain dan sebagainya, dia bertaubat. It's better. Kesedaran, sedar itu dengan cara yang banyak. Faham tak? Apa cara dia? Yelah, pasal umum lah. Hidayah dah lah. Allah hidayahkan daripada Islam. Mungkin dengan hantar orang ke, hantar orang ke, nasihatkan dia pun ada. Bukan semestinya, tapi dia kena buat effort jugalah. Macam tu, macam bawa anak dia jumpa dengan orang yang boleh terangkan balik, boleh hujah dengan anak dia sebagainya. Macam ada sekali bulan Ramadan, seorang kawan, dia bawa adik dia agnostik, umur 19 tahun, tapi dia dah agnostik. Macam baca sangat buku origin of species lah sebagainya. Kemudian baca buku-buku golongan yang tak percaya Tuhan lah. So start dia kata evolusi tu betul. Dia makin tak percaya Tuhan. So bila kawan ni bawa, saya kata nak buat jumpa juga. Saya kata macam mana? Dia kata datang nak buat rumah. Datanglah. Saya duduk, dia abang dia duduk sini. Jadi start arguing lah. Dia kata evolusi tu betul, benar. Saya kata kenapa? Sebab tengok cauliflower dengan bunga kobis. Cauliflower kayak hijau tu kan dengan bunga kobis. Dia kata serupa. Macam kita budak ada masalah ni. Keserupaan benda berkenaan. Macam kita ni macam ahli sains yang bangang-bangang ni kan. Dia kata apa? Benda tu ada. So ada sisik, kaki ayam ada sisik, ikan ada sisik. So dia sama spesies. Dia macam cerita dengan ikan paus. Ikan paus ada ikan dengan kita. Dia kata ada origin sama. Sebab ada satu tulang dalam koklea kita ni, kan kita mendengar gendang, kita ada 3 tulang. Tulang kecil tu yang akan cucuk dekat nerve saraf ni kan, audio kita tu. Dia sentuh-sentuh, maka benda tu akan hantar isyarat ke otak. Gegar macam mana dia akan kenal lah bunyi. So jadi sebab tulang itulah kita ni ada kaitan dengan ikan. Apa kaitan dia? Serupa sikit je. Kan? Faham tak? Dia cara apa? Cara ahli sains yang pelik. Saya lah dia kata cauliflower dengan sekian-sekian. Saya ni balik saya inilah sembangan dia, panjang lah cerita ni. Panjang sembangan dia, saya tunjukkan video, saya tunjukkan sekian sampai dia diam. Dia kata tapi ada, dia kata adaptation. Pasal dia kata perubahan bila berlaku dengan adaptation. Maksud dia kalau environment bertukar, makhluk tu akan berubah sifat. Contoh, dia kata orang asli di hutan tak pakai kasut, bila anak dia lahir nanti anak dia pun kaki tebal sikit. Saya kata okeylah, saya katakanlah saya terima. Kaki anak orang tadi jadi kaki ayam ke, kaki gajah ke, kaki orang? Masih kaki orang kan? Tukar kaki? Tak tukar kan? So, saya kata dia diam. Dan dia diam macam kan gagal lagi lah. Sampai dah sekali lah cakap nangis-nangis lah dia. Laki ni kau perempuan. Kan? Pukul 12.30 ke pukul 2.30 ke sampai 4 pagi kot. Dia sembang dengan dia. Tapi ya akhirnya apa abang dia kata lepas tu dia cek balik, dia ni rupanya ada sakit jiwa. Yang dia macam ada ni. Jadi doktor bagi dia pil, jadi relax balik. Ada masalah sikit. Tapi bila time berhujah tadi, hujah lah. Sembang lah sebagainya. Saya kata dengan dia kan, dia kata sekian-sekian, dia kata orang tak tengok ni mak sekian. Saya kata mak kau punya hak lagi besar daripada engkau, saya kata. Banyak benda saya sembang malam tu. Dia tunjuk video dia diam. Tunjuk video berkenaan dengan apa evolusi ni gagal kan dan sebagainya. Mana ratusan tahun dahulu, ratusan juta tahun dulu, jerung tetap jerung yang sama. Tak tukar pun. Udang yang sama. Ratusan juta tahun dulu. So apa salah? Tak bertukar. Udang tak tukar jadi kambing, kambing tak tukar jadi lembu. Faham tak? Dia takkan tukar.
So pasal tu dia kononnya nak katakan environment bertukar. Macam dia kata ada kupu-kupu dekat Eropah. Dekat area Eropah Kupu-kupu tu dia warna dia kelabu. Kelabu asalnya. Lepas tu kemudian bila zaman industri berlaku asap keluar, pokok jadi hitam. Jadi ada mula-mula diorang ingat kupu-kupu tu tukar colour. Mula-mula diorang ingat kupu-kupu tukar colour. Sebenarnya kupu-kupu tak tukar colour. Kes dia bila pokok jadi hitam, kupu-kupu tadi nampak colour dia, burung datang makan. Dalam banyak-banyak yang colour kan, kita kan biasa kita tengok kan, macam banyak tadi ada colour berlainan. Macam kita ada kambing hitam, kan ada seekor kelabu lah, macam unta, ada kelabu, ada merah, ada kemerah-merahan, coklat merah-merah, ada kelabu. So kalau dah merah semua dah mati, tinggal kelabu je. So anak yang keturunan dia akan keluar apa? Kelabu lah. So macam tu keadaan yang berlaku. Pasal banyak dimakan yang kelabu, maka tinggal yang hitam yang mengawan sampailah akhirnya dia dominan. Bukan sebab dia tukar colour. Dah tukar colour lah. Kan? Pejam mata. Kupu-kupu tu pejam mata, tukar colour. Kenapa? Sebab environment dah bertukar. Mana ada? Sebab kenapa dia kata environment bertukar? Kaki manusia, asalnya nipis kan. Kemudian bila asyik pijak-pijak tebal, kahwin, anak dia nanti kaki tebal juga. Saya kata okeylah, saya kata ambil lah, boleh. Saya kata terimalah kaki tebal juga. Tapi kaki dia kaki orang ke kaki kambing? Kaki tak bertukar. Still kaki manusia. Tetap macam kupu-kupu tadi bertukar. Katakanlah bertukar. Tapi dia tetap kupu-kupu, bukan jadi kapal terbang. Faham tak? Dia tetap kupu-kupu macam yang sama juga. Dia tak ubah diri dia. Faham tak? Jadi konsep ni jadi budak ni agnostik. So tu sembang. Mana macam tadi kan, ibu-ibu yang dapat anak pelik-pelik macam ni, dia kena tetap carikan orang untuk hujah budak tadi. Kalau dia tak kerti berhujah, cari orang yang boleh hujah budak tersebut. Jangan bawa jumpa saya. Saya bagi tahu awak, jangan bawa jumpa saya. Kan saya tak ada masa kan, masalah. Jadi konsep dia memang benda tu kena buat, kena ambil action. Tapi kalau dah lepas dihujah, diperterangkan tak bertukar juga, then redalah, nak macam mana? Macam para anbiya, Nabi Nuh AS, anak dia kafir, dia tak buat kerja ke soalan? Nabi, dia dakwah orang 950 tahun, tertinggal anak dia sendiri. Kalau orang nak pakai inilah, pakai hujah kan, semua orang dia dakwah, anak dia tertinggal, bini dia tertinggal ke? Bini tak tinggal, anak tak tinggal. Allah Ta'ala berikan ujian. Bahkan kisah Nabi Nuh tadi tu, atau Nabi Ibrahim, bapa dia kafir dan sebagainya, menjadi pengajaran pada kita, iman bukan warisan. Hatta kalau orang tu keturunan Nabi pun nak sesat. Kalau orang tu kata Sayyid, nama dia Sayyid bla bla bla, Al-Habsyi ke Al-Mari ke Al-Kohol ke, okay, ujung tu kalau dia kata nak sesat juga. Dia bukan kaitan masalah keluarga Nabi SAW. Dia beriman, kita muliakan. Dia salah, kita kata salah. Tadi kita kata macam, tapi dia keluarga Nabi, takkanlah dia salah. Ayat tu, ini masalah dia. Kalau dia guling-guling kat kubur pun cium di batu nisan, takkan kita nak kata betul juga. Kalau dia kata bukan ni, anak murid dia buat, dia tak tegur, pun dia salah juga. Tak boleh kita kata macam, tapi dia Habib, takkan dia tak tahu. Sama je. Ini apa kita lihat. Nabi, ini bukan, ni Nabi, para Nabi. Para Nabi punya anak, keturunan. Para Nabi punya bapa, saudara, mak saudara. Para Nabi punya punya keluarga dan sebagainya. Kalau ada yang kufur, tidak efek Nabi tu tau. Tak efek. Pasal Nabi Muhammad SAW, bapa saudara dia kafir ke, Abu Talib kan, mati kafir, tak merosakkan Nabi pun. Abu Lahab, mujur Abu Lahab tu ada Al-Quran. Kalau tidak, mesti kumpulan yang pelik-pelik ni kata Abu Lahab telah selamat sebab dia buat sambut birthday Nabi. Ada. Pasal sedangkan Allah Ta'ala kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak menyelamatkan dia harta dia dan apa dia kerjakan. Ada orang dia pandai-pandai, dia kata adulah dia selamat sebab buat sambut birthday Nabi, sebab mimpi orang ni, mimpi orang tu sebagainya. Ayat Quran tu nak buang mana? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak menyelamatkan dia apa dia punya harta dan juga apa yang dikerjakan. Tak ada satu pun diselamatkan. Ustaz, kalau saya nak gunakan konteks dengan ayat tadi, mengatakan yang kalau bapak dia salih, anak dia sama lah. Yang mungkin soal kafir tu kan, mak bapak dia soleh, anak dia biasalah. Maknanya kalau, sebab ada lah ustaz yang bilang, dia kata kalau awak mak bapak salih, anak awak itu jaga kepada Allah. Jadi maknanya pada pandangan saya, kalau dia kata jaga Allah,
anak itu tidak akan sesat lah. Salah lah tu. Itu sebab kenapa kita pandu, kita tunjuk. Tapi nak sesat ke tidak, terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau jadi juga kita tak boleh buat apa, redha. Aset kita hilang lah. Aset kita hilang. Kita buat kerja kan, kita bagi dia iman, pak, dia kafir. So aset kita hilang. Kalau dia hidup sebagai seorang mukmin, tengok. Kalau dia seorang mukmin, kita adalah aset kita. Maksudnya kita mati dapat pahala baru. Mana gantian apa selama dia beramal kita dapat pahala. Selagi dia ingat kita. Tapi kalau dia kata tak ada, itu je lah. Macam habuan orang, ada orang ada anak, ada orang tak ada anak. Sama orang yang anak dia kafir tadi, macam dia tak ada anak lah. Macam orang yang tak ada anak kan, tak dapat doa, tak dapat kan, tak dapat amal baru setelah kematian daripada anak yang sentiasa mendoakan dia. Okey, keadaan dia sama dengan orang tak ada anak langsung. Orang yang atau anak yang kufur, tu je lah. Nothing more than that. So para anbiya sendiri pun ada anak kafir, so apa masalah dia? Maksud saya di sini, adakah kita tak boleh kata yang bila bapak dia mak bapak dia tolak Tak boleh cakap. anak dia tak semestinya anak yang soleh, tapi dijaga oleh Allah oleh harta tu lah. Macam mana? Harta tu kan dijaga oleh Allah pasal mak bapak dia yang anak yang sepatutnya bapak. Yang tadi macam mana pula? Yang tadi tu itulah saya Yang kisah yang itu, yang maksudnya harta tu dijaga. Soalan, ada tak orang harta dia musnah walaupun dia beriman? Ada orang beriman tak tahu rumah tak terbakar? Ada kan orang yang beriman mukmin terbakar rumah? Ada tak? Ada tu. Tak ada guideline kat situ. Dijaga, Allah Ta'ala jaga. Penjagaan Allah Ta'ala ikut kadar dia nak, bukan kadar kita nak. Agak faham tak? Bila kadar kita nak, semua tak ada ni. Pencuri tak masuk, semut tak masuk. Rumah ni hebat, semua tak masuk. Pelik tu kan? sebab saya dengan ceramah tu tadi kata pasal mak bapak dia yang soleh, anak tu akan jaga. Ya, masalah sekarang anak tu dijaga. Tapi ada tak mak bapak soleh? Yang kisah sebelum tu nak buat mana? Yang kisah yang dua bapak dia fakana abawai mukminain, dua bapak dia beriman. Anak tu dibunuh oleh Nabi Khidir. Kenapa? Kerana dia baik. Dan apa kaitan dekat situ? So kalau dia kata orang tu nak pakai hujah yang itu, sebelum tu pun ada. So maksud dia Allah Ta'ala jaga ikut kadar dia nak, bukan kadar kita nak. Dia berikan kita, ya Allah aku nak akan harta, rezeki. Dia bagi ikut kadar dia nak. Tambahan RM1 saja. Tak betul? Faham tak? Kita ikut kita macam bila doa kan, ya Allah berikan aku harta, mesti orang tu bagi macam 1 juta. Wah, inilah dia nikmat Allah Ta'ala sebenar. Kau dapat RM1, macam RM1 je dapat. Tak, betul tak? Itu rezeki Allah Ta'ala. Rezeki Allah untuk anda ikut kadar dia tentukan. Banyak mana anda dapat makan, banyak itulah dia. Yang anda bagi macam, maksud tak betul lagi doa aku tadi. Tak. Sebab apa dapat RM5, tak dapat RM50, kita macam salah doa kot. Makhraj tak betul, makhraj. Makhraj tak betul. Doa tu makhraj tak betul. Dapat RM5 je. Dapat RM50. Ni makhraj betul ni. Inilah makhraj yang paling betul. Lahjah. Mana boleh macam tu? Faham tak? Sebab itu kita kata baik, buruk, ujian. Ini akidah. Faham tak? Bahkan dalam Quran Karim kita baca kan surah Al-Hadid tadi. Ini akidah. Ini yang diajarkan dalam ayat ni daripada awal kata wa inna fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Pada benda berkenaan baik dan buruk, berlaku penyelamatan, penindasan pada kamu, itu adalah ujian dari Tuhan kamu, azim, yang besar. Ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Itu je, nothing more than that. So kalau dia kata orang tu belajar, bersyukur dengan nikmat diberikan, Allah Taala makin suka pada dia. Kalau dia kata dia ingkar dan kufur, maka Allah Taala menyampah kat dia. Kalau dia kata Allah Taala berikan ujian, makin dia bersabar dan dia minta Allah Taala, dia pandang Allah Taala sentiasa, maka Allah Taala akan sayang pada dia. Bukan semestinya Allah Ta'ala hilangkan, tak. Bukan semestinya Allah Ta'ala hilangkan. Yang buta Nabi janji pada dia untuk engkau syurga. Kan Allah Ta'ala dia redha dengan benda berkenaan. Allah Ta'ala sayang dia. Wanita yang sawan dia, Allah Ta'ala sayang dia. Tapi Allah tak hilangkan benda tu. The defect is there. Tak hilang. Tapi apa? Allah Ta'ala sayang. Nak zahirkan sayang Allah Ta'ala tadi, sana. Bukan sini. Sana. Di sana nanti sebab Nabi SAW menyatakan, bila Nabi kata, aku intai dalam syurga, aku dapati kebanyakan penghuni dia adalah orang miskin dan orang lemah. Kenapa Nabi cakap yang tu? Sebab hasil sabar di sini muncul di sana. Bukan hasil di sini, tak. Sampai di sana nanti pun nampak. Ini hasil sabar dia. Ini hasil benda doa dia, hasil permintaan Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi kat dunia, Allah Ta'ala ganti di hari akhirat dengan lebih baik. Itu pandang macam tu. Sekarang kita untuk pandang macam tu, dia senyum. Everything dia dapat, dia senyum. Tak ada benda dia menyampah dengan Allah Ta'ala. Dia dapat, alhamdulillah, senyum. Jatuh tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Dia alhamdulillah sentiasa.
Kan? Mana dia tahu Allah Ta'ala takkan zalimi dia. Anything Allah Ta'ala bagi, padan dan patut dengan keadaan dia. Itu ini akidah. Bukannya bagian, ini bukan masalah fiqah. Ini masalah akidah. Hati anda mesti macam ni. Tak boleh beralih kepada tempat yang lain. Kalau dia kata hati beralih saja, masalah. Ni kita baca dulu hadis kan. Yang mana Ibnu Dailami, kita sebut itu Ibnu Dailami. Kan dia kata bila dia tanya kan, dia kata apa? Pada dia soal Ubay bin Ka'ab. Dia kata apa? Dia jumpa Ubay bin Ka'ab dan dia kata apa? Dia kata azaba ahla. Ubay bin Ka'ab dia tanya oleh seorang lelaki, nama dia Ibnu Dailami. Okey, dia kata apa? Qala, berkata Ibnu Dailami, ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku datang jumpa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah guru Quran zaman Nabi hidup lagi. Dan dialah yang imam yang dijadikan digabungkan di belakang dialah seluruh orang yang belajar sembahyang tarawih pertama yang Umar paksa orang sembahyang belakang satu imam, dialah imamnya. Zaman Nabi tak paksa siapa nak sembahyang, tak ada Nabi tak ajak. Bahkan ada Nabi tak keluar. Nabi tak keluar. Para sahabat keluar dengan Nabi setakat 21, 23, 4 hari, 4 atau 4 hari je. Yang diorang sempat sembahyang dengan Rasulullah tu beberapa hari saja, bukan from the first Ramadan. Tapi lepas Rasulullah wafat, dan hadis Nabi kata apa? Man qama Ramadan, masa qiyam Ramadan. Meaning from the first Ramadan. So jadi para sahabat ketika tu adalah ramai-ramai seorang sembahyang orang ni, yang belakang orang ni, belakang ikut siapa dia suka. Dalam Masjid Nabawi ketika tu penuh. Umar nampak macam ni, Umar kata mengarut ni. Umar gabungkan di belakang satu imam saja. Itu Ubay bin Ka'ab. Dan sembahyang awal waktu. Awal malam. Itu lepas Isyak terus sembahyang. Lepas Isyak terus sembahyang. Nabi pernah sembahyang awal, pernah sembahyang sampai setengah, pernah sembahyang lepas 2/3 malam, 1/3 akhir malam pun Nabi bangun pun ada juga. So either one kita pakai tak ada masalah. Malam tu seluruh untuk kita. Tapi Umar bin Khattab itu gabungkan. Imam yang jadi imam ketika itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni zaman Nabi hidup lagi, Nabi kata ambillah Quran. Di antaranya Ubay bin Ka'ab. Nabi suruh orang belajar dengan dia Quran. Faham Okey. Jadi Ibnu Dailami jumpa Ubay bin Ka'ab, dia kata faqultu lahu, Allah kata pada dia, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar, telah datang dalam hatiku sedikit something tentang qadar. Scratching kan macam tak puas hati lah. Itu saja dia. Fadithni bi syai'in, maka ceritakanlah kepadaku dengan sesuatu, la'allallaha yudhibuhu min qalbi, moga-moga Allah Taala menghilangkannya daripada hatiku. Mana dengan kau ceritakan, hati aku jadi tenang balik. Lalu berkatalah Ubay bin Ka'ab, lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, kalaulah Allah Taala mengazab penduduk langit dia, seluruh langit tu punya penduduk, malaikat-malaikat kan, seluruh kena azab. Wa ahla ardihi, dan penghuni bumi dia, penduduk bumi dia. Dia kata azabahum, dia akan azab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, sedangkan dalam dia akan azab dan dia tak zalim pun kepada mereka. He can do that and nobody can say apa hal. He can do that and dia tak zalim pun. Walau rahimahum, dan jika dia belas kasihan pada mereka, kanat rahmatuhu, adalah rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala ni, khairan lahum min a'malihim, lebih baik untuk mereka, untuk makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni, berbanding amalan mereka buat. Sebab amalan kita buat sebenarnya Allah Ta'ala yang extend bagi pada kita. Masa, waktu macam dapat hadir kelas, didoakan kepada oleh malaikat untuk kita keampunan. Tapi untuk datang ke kelas tadi, jalan tak jam, minyak tak habis, anak tak sakit, orang demam, kalau ada pula pagi datang semalas dan sebagainya, dan benda tu akan datang pahala. Tapi pahala tadi dengan extend benda yang Allah Ta'ala bagi. Cuaca hari ni tak ribut kat Taufan, kalau hari ni ada keluar, ribut Taufan akan melintas, jadi semua tak keluar rumah. So tak ada datang kelas, tak ada didoakan untuk kita oleh malaikat nak pergi ke masjid berjemaah, macam tu juga. So every time datang pahala kita buat, sebenarnya tak akan lebih besar berbanding rahmat Allah Ta'ala untuk kita. Ini Ubay kata. Lepas tu, walau anfaqta mithla Uhudin zahaba, jika engkau infakkan sebesar atau seumpama Uhud. Uhud tu besar, bukit Uhud kan, emas sebesar bukit Uhud. Kalau kau infakkan sebesar itu fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allah mink, takkan Allah tak terima ia daripada engkau. Allah Ta'ala will not accept hatta sehingga tu'mina bil qadar, engkau beriman qadar, wa ta'lama, dan kau tahu, engkau iman dengan qadar dan engkau tahu, you know that annama asabaka, that anything that kena menimpa engkau, lam yakun liyukhti'u, tidaklah dia terlepas. Anything kena, takkan terlepas. Accident kena,
takkan terlepas. Keluarlah 5 minit awal ke 5 minit lewat, takkan terlepas. Bacalah doa benda pun dah kena takkan terlepas. Tak serius, betul. Kita keluar baca dah. Sapu badan kan. Gitu sapu. Ada orang tengok tu. Semayang tak ada. Ada orang lain. Tapi dia dah bertaubat dah. Dia nak naik motor kan, nak keluar. Dia naik motor sepanjang hidup dia tak pernah pakai lesen. Until dia kahwin, baru dia ambil lesen. Sekali bawa bini kan. Kalau tak bawa bini dia, tak ada pakai, tak ada bawa lesen. Dan tak pernah kena saman pula. Tak pernah kena saman. Anak polis. Ya. Dia sapu badan dia. Kan, keluar. Nak kena juga. Kena. Bukanlah kita katalah bukannya ini yang di atas nunuhnya. Katakan untuk semua berjemaah. Kan Nabi janji bangsa bersolat fajar berjemaah. Fa fi dhimmatillah dijangan Allah Taala. Tapi kalau nak kena musibah hari tu, kena juga. Pasal apa kena kamu takkan terlepas. Pasal itu adalah benda ujian yang berjalan. Dia kata wa anna ma akhta'aka, dan apa-apa miss. Terlepas miss. Uish, kalau aku cepat, jangan cakap kalau lagi. Kalau cepat 5 minit tadi kena kita. Jangan cakap kalau. Don't ever say kalau. Pasal apa? Terlepas, pusinglah mana pun, cepat 5 minit pun takkan kena juga. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibuk, takkan dia timpa kau. Dan hujung ni bahaya. Saya kata apa? Kita walau mutta ala ghairi hadha, dan kalau kau mati bukan di atas ini, la dakhaltan nar, pasti kau masuk neraka. Kalau kau mati bukan macam tu perasaan kau, percaya qadar, dan anything kena pada kau tahu dia takkan terlepas. Dan anything terlepas dari kau tahu dia takkan kena. Kalau kau mati bukan di atas ini, kau masuk neraka. Ini Ubay kata macam tu. Ya, ini your feeling. Bukan macam tu, maka kau masuk neraka. Kau mati bukan macam tu perasaan kau masuk neraka. So Ubay bin Ka'ab macam tu, Ibnu Dailami dia cakap macam ni. Apa perasaan tu Tuan? Rasa macam mana? Sejuk you, payahnya, betul. Okey. Ubay Ibnu Dailami pun tak puas hati. Dia berkata apa? Dia kata summa ataitu Abdullah bin Mas'ud. Aku datang pula jumpa Abdullah bin Mas'ud. Guru Quran juga. Guru Quran sama Nabi juga. Nabi kata ambil Quran daripada orang ni. Jumpa apa Ibnu Mas'ud tanya. Ibnu Mas'ud soalan yang sama. Faqala mithla dhalik. Lalu Ibnu Mas'ud cakap sebiji macam tu. Tak puas hati lagi. Dia pun apa? Thumma ataitu Hudzaifah bin Yaman. Aku datang jumpa Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahsia Rasulullah. Dan pemegang rahsia Rasulullah SAW. Jumpa Hudzaifah pula tanya soalan yang sama. Faqala mithla dhalik. Lalu dia kata sebiji macam tu juga. Dia kata thumma ataitu Zaid bin Thabit. Kemudian aku datang jumpa Zaid bin Thabit. Fahaddatsani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Lalu dia ceritakan kepadaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan Ibn Dalami diam. Lepas dengar Nabi cakap, dia senyap. Dia paksa diri dia untuk ikut. Faham tak? Bila Nabi dah sabda, paksa diri anda untuk ikut. Walaupun anda kata macam tak ada, paksa. You have to obey, jadikan diri kita ni obedient kepada pengertian yang Nabi berikan. Bukan kita kata macam nak selewengkan sikit sabda Nabi tadi, kena dengan kehendak kita. Tak boleh. So dia diam. Lepas mana jumpa ini, pasal orang tak kata Nabi cakap, dia tanya seorang lagi. Tak tanya, saya tak jawab yang sama, tapi tak kata Nabi cakap, dia tanya lagi. Until yang keempat, Zaid bin Thabit kata, ni guru Quran juga, Nabi kata macam tu. Barulah dia diam. Ini akidah. Bila dia kata engkau masuk neraka, kalau bukan macam tu perasaan kau, mana apa dapat terkena, takkan terlepas. Apa terlepas, takkan kena. Ini kan berkaitan dengan masalah bala tadi. Bala dan ujian kebaikan atau keburukan tadi tu. Dapat atau tidak. Kan, ni dapat ni sebab saya baca sapu ayat Yasin lah dekat rumput kereta saya tadi. Kan dulu kan kes apa jual air musaffar. Yang ini dah diharamkan sebenarnya. Saya tak tahu, masih boleh kita sebar. Yang diorang ambil pinggan putih, tulis ayat Quran, kemudian dengan dakwat za'faran, kemudian letak air zam-zam ke mana, goyang, masukkan sekian. Lepas tu tapi jadi kes diharamkan oleh muftilah persatuan. Sebab apa? Sebab benda tadi membawa kepada kerosakan akidah. Sebab testimoni orang-orang yang dapat benda berkenaan. Apa dia kata? Saya nak pergi periksa, saya basuh alat tulis saya dengan air musaffar. Alhamdulillah saya lulus periksa. Tapi tak ceritalah berapa A dapat. Okey, yang seorang tu saya nak pergi Temuduga, saya sibah kereta saya dengan air musaffar. Alhamdulillah saya dapat. Ini kau faham tak? Ini yang kita kata bala tadi. Dapat atau tidak itu Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Tak dapat pun ujian, dapat pun ujian. Dia ujian. Macam orang kata tak nak kahwin, dapat kahwin. Ujian. Ni lepas kahwin tu sengih je.
Gaduh paling pinjal lepas tu. Kan? Memang marah lelaki lepas tu kan. Yang ibu betul. Kan macam kan. Memang nikmat tapi dalam tu adalah ujian. Kesusahan dalamnya adalah ujian. Sama je. So ini akidah, bukannya benda yang boleh kita rasa nak faham, rasa nak follow. Ini level, kita ada level tinggi. Tak, ini bukan level tinggi. Ini level paling asas. Ada orang kata, wah dalam lah ustaz ni cerita, ini hebat ni, ini wali-wali je perangai macam ni. Tak. Macam dari kita balik pada hadis yang datang tadi, yang Ibn Daimi tanya pada Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Huzaifah, Zaid bin Thabit. Dia adalah akidah. Sebab dia kata apa? Kalau bukan macam ni perasaan kau masuk neraka. Engkau mati, bukan di atas ini perangai kau, rasa diri kau masuk neraka. Kena usaha. Pasal kita tak faham, kena belajar sampai faham. Tak gerti, belajar sampai reti. Contoh macam ni, kita nak faham qadar Allah Ta'ala baik. Kita macam mana qadar tu baik? Qadar musibah lah. Tak, kadang kebaikan. Contoh macam ada orang putus tunang. Sisi dekat ada putus tunang. Lepas tu kemudian putus tunang, ketika tu sedih lah, geram lah, kenapa tak jadi, apa soal tak jadi, geramnya aku. Kan sekian pergi jumpa apa yang tak jadi tu, lipstick tu termelang lah, waling letak paku depan rumah dia, kan, geram, jumpa bomoh, kenakan adik sekian. Tapi tiba-tiba lepas putus tunang dapat kahwin dengan orang yang lebih baik daripada yang tunang pertama. Lebih hormat pada keluarga, lebih baik, lebih taat, lebih patuh dan sebagainya. Contoh kalau lelaki lah, kalau perempuan dapat yang penyayang, lebih penyayang daripada yang pertama. Apa dia kata lepas tu? Alhamdulillah tak jadi yang pertama dulu. Faham tak? Benda macam ni, idea macam ni, kita dengar, betul lah kan? Kalau jadi hari tu, wah gila kan, dapat suami tak respect anda, macam mana? Kan suami handsome lah, model gitu kan, tangkap gambar je gitu, muka apa, dia angle kan, muncung mulut dan sebagainya. Okey, dapat kahwin macam tu, kita macam alhamdulillah kan. Sekali dapat kan, nasi hilang tak ada kat rumah kan. Kemudian banyak orang pergi hantar surat cinta dan sebagainya. Lepas tu apa jadi? Kan? Lepas tu macam menyesal ya kau. Okey, kita kata menyesal pula. Kalau dia kata tak jadi, kemudian dapat orang lagi elok, macam alhamdulillah tak jadi hari tu. Betul tak? Masalah benda ni tadi, ini yang kita kata belajar melihat qadar itu baik. Kena belajar. Ada orang yang minta kerja, Allah aku nak gaji lebih, pop kena buang kerja. Kita kata aku minta gaji lebih, kau buang aku. kan dia minta gaji lebih, kena buang. Cakap kepala, apa hal lain aku minta yang aku dapat. Lepas ini realiti. Saya jumpa orang kat kami kiamat, ada orang tu macam ni kisah dia. Lepas kena buang, dapat gaji lagi tinggi, dapat beasiswa untuk sambung belajar PhD, dapat kerja lagi ringan. Lepas tu dia kata alhamdulillah aku kena buang hari tu. Tapi kita mula tak tahu jadi lah. Kan? Cuba start daripada awal, kita nampak fikir macam tu dahulu. Tu yang Nabi SAW ajar pada kita, macam Abu Salamah. Abu Salamah dia waktu dia hidup lagi, dia ajar Ummu Salamah, dia ajar pada Ummu Salamah doa. Dia pernah sekali dia kata Nabi Abu Salamah balik jumpa Nabi, aku tanya pada Abu Salamah apa Nabi ajar. Nabi ajar, dia kata kalau sekiranya berlaku musibah pada seorang tu, dia katalah Allahumma ajirni fi musibati, kan, ya Allah berilah pahala ganjaran aku pada musibah yang aku kena ni, wa khlufni khairan minha, gantikanlah aku lebih baik daripadanya. So bila kan, ini diajarkan. Betul? Ummu Salamah pun lepas daripada Abu Salamah meninggal, dia berdoa. Pasal dia teringat suami dia ajar dia kan. Allahumma, dia kata ajirni fi musibati hari mana dia musibah aku ini, dan gantikan aku lebih baik daripadanya. Apa lebih baik? Nabi pinang dia. Nabi SAW pinang Ummu Salamah. So dia boleh nampak kat situ doa tadi ke mana pergi dia. Itu sebab kenapa belajar. Tiap kali kena musibah, minta gantian yang terbaik. Allah Ta'ala berikan. Mana kalau tak dapat pun Allah Ta'ala ganti hari akhirat nanti lebih baik dari itu. Maka kalau dia kata untuk sesaat atau sebulan kita sengsara dekat dunia ni, tapi kita dapat gantian apa? Sepanjang seumur hidup kita akan apa? Berbahagia di akhirat. Apa masalah dia? Kan? Cuba belajar macam tu sikit. Ini bukan masalah, ini akidah. Ini bukannya masalah, ini level tinggi ni, wali-wali je boleh bincang ni. Bukan. Saya jumpa orang tak semayang bincang macam ni. Ada. Orang tak semayang bincang macam ni. Bincang tajuk ikhlas ni, gila-gila. Kita dengar menjadi air mata dengar. Lepas tu semayang tidak. Masalah juga ada orang macam ni. Ya, ini adalah asas, ini basic. Ini akidah. Bala Allah Ta'ala baik buruk adalah dulu adalah akidah. Jelas? Okey. Macam mana? Apa masalah fajr fi jama'atin fa fi dhimmatillah, maka dia bawa jaga, dia bawa jaminan Allah Ta'ala, zimmah, bawa tanggungan Allah Ta'ala.
Man sallal fajra fi jama'atin. Bangsa solat fajar dalam jemaah lah. Solat subuh berjemaah. Maka dah jagaan Allah Ta'ala. Cuma jagaan tadi meaning dia apa? Kalau jagaan mana harta, ada orang saya jumpa, dia beg duit dia jatuh. Seharian tu beg duit dia jatuh, tak tahu kat mana jatuh. Tapi dia tak teringat duit dia jatuh. Dia ingatkan ada kat belakang dia. Tiba-tiba bini dia telefon. Nah, loh, bang, beg duit dia. Tak ada. Kan? Oh, betul dia kata apa? Bini kata tadi ada orang datang. Orang yang hantar beg duit suami dia tu, kan, yang hantar beg duit, ni sepupu saya kena. Saya jumpa dekat ni. Dia jatuh beg duit tu kat jalan raya. Lepas tu dia datang hantar kan. Orang lelaki besar rambut panjang. Mana maksud dia macam Samsing lah, datang hantar. Duit sen pun tak habis, tak hilang. Jumpa beg duit tanpa duit tu biasa kan. Orang tolong hantar ke balai polis sebagainya. Beg duit tu tak ada sikit pun dicuik duit dia. Tak tercuik. Duit ada tu dia kata ada berapa ratus dia kata tu. Tapi yang datang hantar tu dia tu orang beg duit suami hantar ke rumah dia kata. Lepas tu dia pelik lah. Lepas tu saya kata soalan, saya tanya dengan dia, solat subuh berjemaah pagi ni kata kan? Solat subuh berjemaah lah. Saya kata, saya baca hadis Nabi tadi. Memang itu antara tanggungan Allah Ta'ala, jaminan, itu antara dia. Tapi kena ingat juga, dalam pemberian tanggungan tadi, kadang-kadang Allah Ta'ala kenakan. Kadang-kadang, contoh macam Nabi, bawa protection Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala lepaskan juga kena sihir. Kadang-kadang, kena sihir Nabi. Macam mana Nabi boleh kena sihir? Kalau Ta'ala jaga, kan? Kenapa bila tiba-tiba kena sihir? Macam mana boleh kena sihir? Kan kasih Allah Ta'ala. Bila kita start questioning that, kita lupa tentang masalah qadar tadi. Bala dia datang dengan silih berganti. Nabi SAW, kasih Allah Ta'ala. Ada kalanya, bila Nabi sujud, kita Abu Jahal datang nak ni Nabi SAW kan. Kalau selangkah lagi dia datang, dia ketika tu dia nampak sayap, dia lari. Orang Quraisy kata, apa hal? Kan kenapa kau patah balik? Dia kata, dia tak cerita lah. Dia nampak benda yang mengirunkan dia. Nabi kata kalau dia langkah ke depan tu, Jibril akan ni dia. Jibril akan sapu dia. Dia kacau Nabi. Tapi ada kali Nabi SAW kena baling batu di Taif. Kan patah sampai luka-luka kaki dan sebagainya. Allah Ta'ala tak dilindungi pula, tak ada macam dinding kan, ada dinding kan. Cerita apa Wali 9 kan. Berdiri je orang baling batu, tak kena. Orang bayangkan macam tu. Tak. Ada kalanya Allah Ta'ala lepaskan, ada kalanya Allah Ta'ala kenakan. Itu cara Allah Ta'ala menjadikan kita ni masih lagi hamba. So that kita tak ada fikir macam kita ni main-main ni, belajar macam taklim ni, tak ada kena musibah, mana ada, siapa ajar kan. Bahkan ada sahabat Nabi SAW dia kata sejak dia ikut Islam tu, dia mula masuk Islam, di badan dia sakit-sakit. Pun ada juga yang kita belajar berkenaan dengan surah Al-Fatihah, surah apa isti'azah dahulu. Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, yang mana badan dia sakit-sakit kan. Kemudian dia kata jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, sejak aku masuk Islam ni badan aku sakit-sakit. Dia kata, masuk Islam badan sakit. Kalau ikut kita, tak rasi tu, kena cari yang Buddha pula kot. Kan kita ikut Melayu kita. Tak ikut dia tak. Nabi SAW kata ajar dengan dia, sebut pegang badan kau yang sakit, semua sebut bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. 3 kali bismillah, kemudian 7 kali dengan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Ini dalam Sahih Muslim. Saya pelik kenapa tak diajarkan benda ni kepada sesiapa. Saya terperasan kan orang sebarkan macam ayat. Ayat sakit mata macam ini, ayat saya sekian macam ni, ayat macam-macam ayat keluar. Yang hadis Nabi ni hilang. Tak pernah siapa tahu. Saya cerita, betul ke Nabi ajar macam tu? Nabi ajar dan Sahih Muslim. Mana Nabi kata pegang tangan kamu, badan kamu yang sakit tu, sebut 3 kali bismillah, 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 kena sebut 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan apa yang aku bimbangkan. Bimbang ada, tapi aku tak tahu ada tidak. Tapi yang aku sedang rasa ni, aku minta perlindungan dengan Allah Ta'ala, dengan kekuasaannya juga, dengan Allah Ta'ala yang kekuasaan dia. So itu doa yang Nabi SAW ajar pada orang tu untuk baca ketika mana rasa badan sakit-sakit. Tapi yang kisah kita nak fahamkan, sahabat Nabi tu masuk Islam badan sakit-sakit. Faham tak? Kalau kita ni saka dah, ni saka dah ni. Tak, Nabi ajar dia, so sebut macam tu. Maksud dia, konsep dalam Islam jadi anda mukmin, ujian berjalan. Bukannya maksud dia ujian tak berjalan. Balik Mekah kan, Mekah kali ketiga, tak ada ujian dah. Lepas ni semua putih. Tak, ada tompok-tompok kadang-kadang kan. Dunia ni macam tu. Ini di tempat ujian. Don't ever think that kita takkan kena ujian. Kena ujian. Ujian Allah akan datang silih berganti. Kadang-kadang kebaikan, nikmat, inilah sebab kita pegang sunnah. Kadang ada orang tak suka kita, dan itu juga sama. Kan kita terbalik pula. Faham?
Jelas? Ustaz, Yep. boleh terangkan lagi sekali Ustaz tentang yang kamu kalau dengan pahaman begini mesti kamu dalam neraka. Okey, sebab benda tadi bila manusia tadi dia tak faham. Contoh macam yang Ubay bin Ka'ab kata pada Ibn Al-Lami, dia kata apa? Walau mutta ala ghairi hadha, kan? La dakhaltan nar, kau pasti masuk neraka. Pasal dia kata Allah Ta'ala takkan terima sedekah yang kau berikan, mana amal yang kau laksanakan sebesar mana sekalipun, takkan Allah Ta'ala terima sehingga kau beriman qadar. Kau percaya Allah Ta'ala ada qadar yang berjalan. Macam saya katalah, hujan ke tak hujan hari ni, kan? Panas ke hujan, mana apa jadi depan sana, apa jadi depan sana, pokok tumbang ke tidak dan sebagainya, semua qadar Allah Ta'ala. Mana di environment Allah Ta'ala wujudkan pada kita. Mana sehingga kau minum qadar, dan engkau tahu dalam diri kau bahawa apa-apa menimpa kau takkan terlepas dari kau. Mana terkena, menimpa, jatuh motor ke, jatuh kereta ke, kan, apa jatuh pokok ke, Boleh tahu Allah dah set dah. dah set dah. Sebab untuk uji kita, tengok apa kita lari ke mana. Dia bukan macam saja macam kalau dia kata kita mukmin takkan kena, tak, mesti kena. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan kita kata dia ni ada orang yang Nabi kata apa? Syaitan lari tengok muka dia. Sekarang lintas pasal Nabi kata macam ni bukan buat lawak. 2-3 occasion. Satu occasion yang Nabi SAW ada seorang perempuan kulit hitam dalam Sunan Abu Daud. Dia kata Rasulullah, aku bernazar, dia hamba. Dia kata kalau aku nazar tadi, kalau kau balik dengan selamat, aku nak bergendang depan kau. Ni pandang muka dia. Nabi kata kalau kau dah menazar buat, kalau tidak jangan. Pasal dia hamba, aurat dia tak sama seperti wanita merdeka. Hamba punya aurat pusat ke lutut. Mana kepala dia, rambut. Pasal seorang hamba, kalau wanita yang merdeka semayang pakai tudung, wanita tak merdeka ataupun hamba boleh semayang tanpa tudung. Ini maksud dia Muslim, dia mukmin, tapi dia hamba. Maka dia boleh untuk semayang tanpa tudung. Pasal dia punya aurat tak sama seperti wanita yang merdeka. Anyway, wanita yang tadi dia kata, Nabi diam. Dia kata, Nabi atas kenderaan lagi, atas kenderaan Nabi tak turun pun. So, tak bergendang lah, gendang. Nabi duduk. Nabi pandang tempat lain macam, sedap juga. Sedap tak? Sedap juga. Tak. Nabi pandang tempat lain, Nabi duduk diam. Tiba-tiba datang Umar. Umar datang, perempuan tu diam, ambil gendang tu, letak bawah punggung. Senyap. Lepas tu Nabi ketawa. Nabi kata, ya Umar, dia kata, syaitan lari tengok muka kau. Satu dia yang satu lagi lain, apa? Yang ketika Nabi SAW tengah duduk dalam rumah kedai ni, kemudian wanita-wanita duduk dalam majlis macam ni lah. Tengok Nabi SAW biasa ada majlis-majlis wanita je. Jadi bila Umar lintas, senyap. Umar lintas, semua senyap. Lepas tu Nabi ketawa. Nabi sebut benda yang sama. Maka ada riwayat lain Nabi kata kalau Umar ikut satu lorong, syaitan lari ikut orang lain. Kalau orang kaji 14 ni syaitan Umar lintas, syaitan akan lari ikut jalan lain. Dia tak ada lintas depan ni. Tapi Umar mati macam mana? Kena bunuh. Tak ada dah pula ada malaikat tepis tikam tak lepas. Mana ada? Faham tak? So meaning dia apa? Bala melintas datang, tidak boleh disekat. Allah Ta'ala aturkan kepada siapa dia nak. Yang dia sayang ke tak sayang dia bagi. Itu adalah aturan dia. Mati macam mana dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. So kena belajar redha. Bukan belajar mengeluh. Kalaulah aku tadi, kalaulah Omar letak, kalaulah Omar sekian, kalau. Sampai bila tak habis? Pasal hidup kita berterusan sampai ke akhirat. So kita nak kerja. Tak boleh. Timbul kalau ni sebab kita tak percaya dengan qadar Allah Ta'ala. Dan kita faham bahawa mukmin, Muslim, anda masih diuji. Anda masih gila je tak ada benda. Gila kan? Gila ada tak ada hal. Dia angkat pena. Buatlah apa benda pun, terjun sungai ke, makan babi ke, tak makan lah, buatlah. Takkan ditanya. Pasal apa? Dia angkat pena. Ada akal, kesedaran, ada penglihatan dan sebagainya. Anda sedang diuji. Hatta tengah lumpuh pun golek macam tu pun anda sedang diuji. Anda sedang diuji. Faham tak? Dia konsep dia kena faham macam tu. Banyak orang salah faham. Ingat macam kalau mukmin takkan kena musibah. Tak, Allah Ta'ala punya aturan. Ya? Faham tu ayolah. Pasal Allah Ta'ala bagi pasal orang salah faham. Ni sebab ni masalah dia. Dia kata ini wali ni sekian sebab dia ingatkan bahawa benda takkan kena musibah. Mana boleh? Anda boleh kena musibah. Tu yang bila tampal capal Nabi kat rumah. Kan ada kumpulan ni kan yang keluar capal Nabi atas kepala dia, capal Nabi dekat rumah. Kodenya kalau capal tu ada, takkan terbakar rumah. Siapa anda untuk maksa Allah Ta'ala beri atau tak beri? Kita buat, kita doa. Apa outcome? Kita redha. Kita Allah Ta'ala maha. Dia bagi, tak bagi, dia maha bijaksana. Dia bagi, dia maha bijaksana. Bukan, dia bagi, maha bijaksana. Dia tak bagi. Takkan dia tak maha bijaksana pula. Faham? Itu dikatakan akidah. Bukan berkenaan dengan benda normal. Benda akidah ni kena terlepas pun juga apa?
Kalau bukan macam tu perasaan kita, masuk neraka. Kita mati macam tu, bukan macam tu perasaan kita masuk neraka. Ini yang dikatakan, ini akidah sebenarnya. Mana bala itu datang, anda jangan nak persoalkan. Yang kata macam isyap salah pasal tak. Kenalah. Tu macam kalau orang kata buat pos motor pilihan raya, kalah. Kenapa kalah? Tak ada tanya siapa kalah, ada orang tak bagi, udahlah. Relax lah macam, kenapa kalah? Engkau lah sebab punca dia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, insya Allah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.